Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati saudara pengurusi, pihak penganjur Al-Nida, terutama Pak Din, khususnya muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Tajuk ini sendiri telah pun saya rasa memberikan satu gambaran bahawa malam ini kita akan bercakap tentang bukan tentang menguraikan terperinci sifat solat Nabi. Mungkin tuan-tuan lebih arif daripada saya, tuan-tuan dah menghadiri banyak kursus ataupun membaca banyak buku, dan bukanlah niat saya untuk memperincikan. Dan secara terus terang diakui bahawa kalaulah ada orang meminta saya untuk membicarakan sifat solat Nabi dalam masa yang singkat, saya pun tidak sanggup. Pernah diminta kepada saya oleh seorang sahabat untuk buat satu seminar tentang solat Nabi. Nak cerita pada awal sampai habis. Saya kata saya tak mampu. Dan pernah juga salah sebuah universiti di Malaysia minta sahabat-sahabat kita daripada universiti minta cerita benda yang sama. Saya mengubah tajuk itu kepada tajuk ini. Sebab saya rasa tajuk itu perlu dihuraikan oleh seseorang yang menghabiskan banyak masa sehingga dia mampu meneliti hadis-hadis dan juga huraiannya, hadis-hadis berkaitan solat dan huraiannya, sehinggalah dia dapat memberikan satu kesimpulan yang kukuh. Dan bukan saya nak menafikan bahawa kita tidak boleh berbicara langsung, kesimpulannya ada di ujung. Malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berfikir kembali tentang seruan ke arah sifat solat Nabi. Adakah seruan ini kita selama ini faham maksudnya, kesannya, dan adakah kita telah melakukan yang terbaik dalam membawa tajuk ini ke dalam masyarakat? Kerana di negara Arab sendiri berlaku perbincangan, di Malaysia sendiri berlaku perbincangan, dan bila mana masyarakat kita diperkenalkan dengan istilah ataupun konsep sifat solat Nabi, berlaku banyak pertanyaan dan persoalan. Kebanyakannya lebih bersifat emosi, ada yang sebahagiannya bersifat akademik. Tapi saya rasa ia tidak dibicarakan sehalus-halusnya, tapi ia berlaku dan kita merasai bahawa masyarakat diperkenalkan dengan konsep ini, dan ia berlaku dengan cepat, sehingga kan ramai yang telah pun khatam kitab sifat solat Nabi oleh Syekh Albani, termasuklah saya sendiri. Semasa mula-mula tahu konsep ni, mula-mula diperkenalkan oleh sahabat kita di Jordan senior, diberi buku ni pada saya dan saya terus baca sampai habis, seronok. Dan konsep ni memang konsep yang menarik. Jadi kita lihat pada malam ini, dan objektif saya buat benda ini ialah beberapa perkara, iaitu pertama memberikan skop yang luas. Kerana saya berbincang, selepas saya berbincang dengan sahabat-sahabat, sama ada semasa di Jordan ataupun di sini, ada berlaku satu apa yang kita panggil sebagai penyempitan skop. Sifat solat Nabi ini ada sifat dia tersendiri yang jarang orang dapat, kecuali orang yang study. Jadi benda ni benda yang agak kecil bunyi dia, dari segi skop sempit. Jadi maknanya tak semua orang tahu, susah orang nak tahu, lain daripada yang lain. Jadi semua ni memberikan daya penarik kepada konsep ni. Dan juga objektif saya yang kedua ialah mencadangkan cara terbaik lah semampu saya selepas saya berbincang dengan sahabat-sahabat, dan yang juga berbincang dengan orang lebih tua yang lama berpengalaman di
Malaysia ni, kita cuba mencadangkan cara terbaik, insya-Allah tengok nanti, dan menilai kembali. Ada masa yang sama kita nilai kembali usaha mengembangkan sunnah dalam masyarakat antara kekuatan dan kelemahan. Okay, tapi untuk saya tegaskan di sini, saya tak perlu tegaskan sebenarnya. Tapi saya nak ceritakan bahawa kita tidak menolak bahawa konsep ini memang berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Konsep tu. Kita nak berbincang tentang cara kita nak bawa konsep ini dan bagaimana mengisi maklumat berkaitan konsep ini. Saya buka perbincangan bertentang perempuan seperti mana biasa. Dulu saya pernah cakap di sini juga. Buat tuan-tuan kalau tengah-tengah saya bentang nak angkat tangan bagi pendapat, silakan. Saya tak ada masalah. Lagipun saya bukanlah orang yang paling tua kat sini. Dan orang tua mungkin kita kena ada adab sikit dengan orang tua-tua kan. Saya ni muda lagi. Jadi tuan-tuan nak angkat tangan, nak tanya, silakan. Tak ada masalah. Jadi pertamanya saya nak mengajak tuan-tuan dan perempuan, kita ulang sikit. Ada pendahuluan. Kata kerja ini ada pendahuluan, ada pun pembentangan, ada pendahuluan. Iaitu pertama tentang hadis sallu kama ra'aitumuni usalli yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain lagi. Dan hadis ini merupakan hadis yang kita katakan utama. Siapa saja yang nak cerita benda ni, dia akan sebut hadis ni dulu. Dan siapa saja yang akan bercakap dengan salat Nabi, dia akan mula dengan hadis ni. Tapi ada juga orang yang hanya hafal hadis ni. Dia ulang hadis ni je, sehingga akan memberikan maksud lain daripada apa yang sepatutnya difahami. Allahu a'lam. Setakat yang kita pelajari, hadis ini hadis yang sahih. Dia ada maknanya tersendiri yang kita akan lihat lepas ni. Dianggap sebagai antara hadis terpenting, okey, dan ia perlu difahami dengan melihat kepada semua hadis berkaitan sifat solat. Ini benar yang saya nak tekankan pada pendahuluan. Kita tak boleh mengambil satu hadis dan hanya menggunakan hadis itu. Kita perlu menilai satu bab dengan mengumpulkan hadis-hadisnya. Ulama terdahulu di zaman pengkajian hadis, kegemilangan pengkajian hadis di kurun kedua dan tiga, mereka melakukan proses yang dipanggil sabru riwayat, kumpulkan riwayat-riwayat hadis yang berlainan. Antara tujuan mereka buat begitu ialah pertama untuk mengenal pasti yang sahih dan yang dhaif. Dan juga tujuan yang kedua ialah untuk mereka mengeluarkan pendapat atau fatwa. Seseorang yang ingin mengeluarkan pendapat tentang satu perkara dalam Islam perlu mengumpulkan hadis-hadis yang banyak dalam satu bab. Kita tak boleh ambil satu hadis dan kita buat kaedah umum, sehingga kadang-kala ada orang yang mungkin salah faham. Kan bila orang tanya apa-apa, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila orang tanya apa-apa, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia betul, tapi ia konsep asas umum. Tapi dia ada banyak hadis yang menghuraikan bagaimana solat itu. Dan yang paling penting, kita tengok teks asal hadis ni dalam Sahih Bukhari. Dia lambat sangat, dia banyak transition, animation banyak sampai hang. Okey. Jadi hadis ni seperti mana saya ambil daripada Sahih Al-Bukhari. Dia ada kisah di sebalik hadis tu, di mana satu kumpulan pemuda datang bertemu dengan Nabi. Di antaranya ialah Malik bin Al-Huwairith, sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Dan dia juga ada hadis tentang sifat solat, hadis khas seperti mana hadis Wa'il bin Hujur dan sebagainya. Okey. Dia datang dan bermalam beberapa lama di tempat Nabi di Madinah. Kemudian Nabi menyuruh mereka kembali sebab Nabi merasakan mereka rindu kepada keluarga. Maka Nabi berpesan. So ini adalah satu bentuk amanat, pesanan yang Nabi nak mereka bawa balik kepada orang-orang ataupun keluarga mereka di sana. Maka Nabi sebut antaranya ialah irji'u ila ahlikum faaqimu fihim semua. Dan di celah-celah amanat itu Nabi sebut wasallu kama ra'aitumuni usalli. Di bawah sikit tu. Maaf, dia punya cursor hilang. Wasallu. Dan dalam hadis ni kita lihat pertamanya ialah hadis ni, ini sahaja tempat Nabi sebut wasallu kama ra'aitumuni usalli. Ia satu kes khusus, satu grup pemuda. Dan kita faham bahawa Nabi ingin meringkaskan cerita kepada mereka. Selama mana kamu duduk di sini melihat aku solat, begitulah kamu solat.
Satu-satu arahan umum, benda amanat bila mereka nak pulang. Jadi benda amanat sebegini perlu difahami dengan hadis-hadis lain. Apa yang Nabi buat sepanjang, dikata di sini 20 hari dan 20 malam. Apa yang Nabi buat dalam hadis-hadis lain, apa yang mereka lihat dan sebagainya, apa perbualan, maka semuanya itu dipahami dengan satu amanat ringkas. Sebab mereka dah nak balik, Nabi menyebut sallu kama ra'aytumuni usalli, dan Nabi juga sebut dalam tu banyak benda. Sampaikan Malik kata ada perkara yang aku ingat dan ada perkara yang aku tak ingat. Jadi saya nak gambarkan kepada tuan-tuan dan perempuan bahawa kita perlu melihat hadis ni daripada sudut itu. Daripada sudut bahawa pertamanya ia kes khas, amanat Nabi pesan setelah Nabi solat bersama mereka 20 hari. Dan juga dalam masa yang sama kita lihat ada hadis lain lagi yang sahabat lain pula cerita pasal solat. Semua ni mesti dipahami secara bersama. Bila mana kita guna hadis ni semata-mata, zahir hadis ni menunjukkan bahawa setiap perbuatan dan sebutan Nabi kita kena buat macam tu. Adakah itu maksudnya tuan-tuan? Kalau kita ajar kepada orang yang baru masuk Islam, semayanglah seperti mana Nabi semayang, tanpa kita menguraikan lagi, mungkin dia akan faham. Habis semayang macam mana? Dia nak, kita mesti ikut sebiji ke? Atau bagaimana? Bagaimana nak bezakan rukun dengan sunat? Bagaimana nak bezakan perbuatan yang berlaku secara tidak dirancang? Bagaimana kita kata perbuatan Nabi ketika perbezaan yang berlaku di antara solat dan solat lain? Sebenarnya kita kena akui bahawa tidak cukup dengan hanya menggunakan hadis ini. Tapi hadis ini jadi syiar lah, satu moto kita bahawa kita mesti cuba mencontohi solat Rasulullah. Ya betul, tapi ia tidak boleh semata-mata digunakan begitu sahaja. Sebab tu huraian ulama hadis, dia kata hadis ni ada dua maksud kalau kita nak faham, secara zahir atau secara bersama hadis lain. Ibn Hajar selalu sebut bahawa ada hadis lain yang menghuraikan. So saya rasa itu, dan terjemahan lepas tu saya buat terjemahan benda tu juga lah. Dan bermakna ia nampak seperti satu amanat ringkas setelah Nabi memberikan tunjuk ajar selama 20 hari. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan satu perkara bahawa pentingnya kita memahami bagaimana hadis itu dituturkan. Yang ramai orang panggil sebab wurud, sebab hadis itu wujud, ataupun bukan sebab wurud tapi suasana hadis itu disampaikan. So untuk kita yakin bahawa hadis ini tidak boleh kita guna begitu sahaja tanpa kita menjelaskan bahawa ada banyak lagi hadis lain. Dan dengan kita memahami Malik tu bin Al-Huwairith bersama sahabat yang lain, mereka inilah yang Nabi pesan. Ini saja. Tidak ada riwayat lain yang pesan kepada sahabat lain. Bermakna sahabat lain memahami Nabi solat itu dengan melihat dan mendengar dan memahami hadis-hadis yang lain. Satu hal. Dan kemudian kita juga sepatutnya boleh guna banyak lagi hadis yang lain, hadis yang lebih jelas, iaitu seperti hadis Nabi solat atas mimbar dan sebagainya, untuk memberikan tunjuk ajar. Kita akan lihat nanti. Namun itu sebagai pendahuluan supaya kita lepas ni kita berhati-hati, takut kita lontarkan hadis orang tak faham, kita faham, itu orang tak faham. Bila kita beritahu kepada orang, saya beritahu kepada orang, bila orang tanya dia tahu Nabi kata semayang macam aku semayang. So adakah orang tu dia kini faham atau dia perlukan penerangan? Perlukan penerangan. Tak mungkin kita boleh lepaskan dia begitu saja. At least kita bagi dia buku lah untuk dia belajar. Ataupun kita suruh dia semayang dengan kita kan, tengok macam mana, mungkin macam anak atau orang muda atau sebagainya, isteri tengok saya semayang macam mana. At least macam tu lah. Tak boleh gunakan hadis ni sekadar jadi setiap perbuatan solat ini dalil dia. Tak boleh. Dia ada banyak dalil yang khusus. Baik. Pendahuluan yang kedua ialah kita kena fahami sebelum kita lihat seterusnya bahawa hadis-hadis tentang solat telah pun dikumpulkan sejak dahulu lagi. Ini semua orang yakinlah. Benda ni saya tak payah beritahu. Semua orang tahu. Saya nak ulang saja untuk menguatkan mukadimah ini. Dikumpulkan dengan menyeluruh oleh para ahli hadis di dalam buku-buku hadis. Ini kita maksudkan di zaman awal sehinggalah kurun ketiga dan awal kurun keempat hijrah. Ini kurun
di mana dipanggil kurun keemasan. Dan juga kita kena yakini bahawa hadis telah pun lengkap ditulis sejak kurun itu. 3 dan 4, kita punya asal tadwin. Ada 2 peringkat. Pertama penulisan tak rasmi, kemudian penulisan dengan arahan rasmi. Itu mungkin ada saya rasa ustaz-ustaz lain boleh hurai sejarah penulisan. Tapi kita nak ceritakan bahawa kurun ketiga dan awal kurun keempat telah pun lengkap. Dan ini diakui oleh para imam hadis lepas itu. Antaranya Imam Al-Baihaqi dalam kurun kelima mengakui bahawa hadis telah pun selesai dikumpulkan. Okey? Mana tak mungkin kita kata ada hadis lepas. Ini ada orang kadang-kadang dia bercakap menggunakan logik terlebih sampai menafikan fakta sejarah. Seolah-olah dia kata bila kita cakap kepada dia hadis telah siap dikumpulkan, ini topik yang berkaitan lah. Dia kata mungkin dia kata ada hadis yang terlepas. Itu kita tanya dia balik soalan, hadis apa? Apakah hadis yang terlepas daripada imam-imam yang hidup di kurun kedua dan 3 hijrah? Itu satu. Yang kedua, mungkin dia boleh bawa bukti lah daripada hadis-hadis riwayat Tabrani, riwayat yang lebih kemudian. Tapi yang paling penting, adakah kita nak mengatakan bahawa ada hadis, ada sunnah yang terlepas daripada pengetahuan imam-imam yang awal? Ini bagi penting. Ada tak sunnah daripada hadis yang sahih terlepas daripada imam-imam seperti Imam Mazhab 4 ataupun imam 6 orang imam hadis? Kalau kita kata ya, ni satu problem yang besar. Bermakna telah ada satu sunnah yang mereka semua tak jumpa, orang lepas tu jumpa. Satu benda yang pelik bagi orang yang kenal sejarah hadis. Sebab kita balik-balik kita rujuk kepada mereka. Balik-balik kita merujuk kepada hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi. Tiba-tiba kita kata ada hadis mereka tak ada, tak jumpa. Dia dalam buku lain selepas mereka. So ini masalah besar. So tak mungkin. Sebab secara sejarah, kalau kita nak hurai sejarah panjang cerita, kita insya-Allah boleh bincang. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh beli buku-buku yang berkaitan sejarah penulisan ikut zaman demi zaman. Dan juga kita kena yakin bahawa hadis-hadis solat itu telah ada dalam buku-buku hadis dan dinilai sahih ataupun tidak mengikut cara mereka masing-masing. Imam Al-Bukhari, cara dia kumpulkan satu buku hadis sahih. Mungkin cara Imam Tirmizi lain. Tirmizi murid dia. Tirmizi menamakan buku dia buku Al-Jami' yang mengumpulkan hadis sahih dan dhaif. Tu dia kata sendiri. Sebab tu dia cerita ada hadis ni dhaif, pada sebut ni hadis munkar. Bermakna cara masing-masing. Al-Bukhari dikumpul hadis dalam satu buku khas, juga muridnya Muslim. Begitu juga Imam At-Tirmizi, cara dia. Imam Ahmad, cara dia dikumpulkan hadis, dia beritahu kepada anak dia dalam musnad ini ada dhaif, ada sahih, ada semua. Tapi bila orang tanya ada tentang hadis, dia akan sebut ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Dan kata-kata telah dicatat oleh murid-muridnya. Seperti Muhanna dan juga Abu Dawud sendiri, murid-murid dia, dalam soalan-soalan mereka. Jadi cara mereka menilai hadis itu macam-macam cara. Ada yang sebut dengan cara yang begitu teliti dalam buku-buku seperti buku Ilal. Jadi kita mesti cuba untuk mempelajari bagaimana kita mengenal pasti cara mereka menapis hadis. Tetapi seperti mana saya katakan tadi, tidak mungkin mereka terlepas satu hadis sahih tentang solat. Satu pun tak ada. Kita confirm. Kalau terlepas itu keajaiban. Sebab kita balik-balik nak kena balik kat dia juga. So dia lindai. Nanti kita akan bincang soalan, boleh tanya, saya boleh jawab ataupun tidak, itu biasa. Tentu boleh tanya, saya boleh jawab ataupun tidak. Kalau saya tak tahu, saya tak jawab. Buku-buku hadis juga dianggap sumber ahli fiqh. Ini kita kena yakini bahawa ahli fiqh, terutama fiqh di kalangan salaf, mereka ini menjadikan hadis sebagai sumber hukum. Terutama imam-imam yang kita kenali sebagai imam dalam bidang hadis, yang juga imam dalam bidang fiqh, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak mungkin Ahmad bin Hanbal keluarkan fatwa bercanggah dengan hadis, sedangkan dia yang menjadi rujukan hadis. Abu Dawud dan sebagainya, murid-murid mereka dan sebagainya. Jadi kita kena faham bahawa kitab fiqh kadang-kadang adalah orang yang menganggap buku fiqh ni rendah daripada buku hadis. Tengok keadaan lah. Kalau buku fiqh itu berserta dalil, dan kalau buku fiqh itu ataupun pendapat itu datang daripada imam yang besar, tak mungkin kita boleh abaikan. Tapi kalau buku fiqh itu mungkin buku yang tidak ada dalil langsung,
terlalu ringkas, kita kata buku ni mungkin sesuai untuk permulaan. Okey. Tapi kalau buku fiqh tahap yang dirujuk oleh semua ulama yang terkenal seperti Al-Mughni karangan Ibn Qudamah ni, kitab fiqh yang hebat. Dan dia memberikan dalil. Jadi kita kena yakini. Dan juga pengumpulan telah sempurna ini mengulangi yang tadi, tidak ada hadis terlepas daripada catatan. Nak ulangi sekali lagi. Baik, kita masuk kepada ta'bih kalimah. Saya pun tak apa nak ingat slide ni. Tidak ada satu buku yang khusus, walaupun maksud tentang solat, tidak ada buku khusus yang mengumpulkan sifat solat. Allahu'alam, sekadar saya tahu, tuan-tuan boleh berikan input kalau tuan-tuan tahu, iaitu tidak ada buku khas yang tulis tentang sifat solat, kecuali ia ada dalam buku-buku hadis. Tapi ini jangan kita salah sangka bahawa mereka tak mampu buat pula, ataupun mereka takut nak buat ke apa tak. Mereka memilih cara masing-masing mengikut zaman. Jadi kalau zaman sekarang kita perlu mendidik masyarakat, kita perlu buat satu buku, kita buat. Tapi jangan sekali-kali kita kata buku yang aku buat ni imam-imam dulu tak pernah buat, mereka tak mampu buat. Jangan. Mereka mampu sangat-sangat, tapi mereka tak buat, kerana mereka ada cara masing-masing. Jadi sebab tu saya pernah mendengar orang kata, kita juga puji buku Syekh Albani rahimahullah, tapi bila ada orang sebut depan saya, dia kata Syekh Albani ni hebat, mana ada orang boleh buat buku macam dia. Buku apa? Buku sifat solat Nabi. Saya kata ramai orang boleh buat. Orang yang macam mana? Bukan saya lah. Imam-imam salah dulu, imam-imam mazhab dulu, imam-imam hadis dulu. Jangan cakap macam tu. Nak puji-pujilah, buku ni bagus, buku ni memberikan maklumat. Janganlah angkat sampai tidak ada orang yang boleh buat, hanya dia saja. Subhanallah. Ramai orang buat. Di zamannya kita akui, di zaman dia buat buku tu, di awal umur dia, saya rasa dia siap tulis buku tu umur 30-an. Kemudian dia ditambah-tambah. Memang buku yang amat hebat. Ramai orang terkejut. Tapi bukan maksud ramai ada orang tak boleh buat. Orang boleh buat. Dan Syekh Albani sendiri membuat buku tu selepas dia mengkaji banyak buku hadis. Maka dia dah dapat satu gambaran, pengalaman. So kalau tuan-tuan melihat bahawa ada orang yang mungkin tak dikenali di negara Arab yang cuba untuk buat buku macam tu, kita tengok dulu buku tu. Kita jangan kata buat pun Albani buat dah. Jangan kata macam tu. Tengok dulu, fikir dulu. Baik. Yang penting ulama salaf tak buat benda tu, itu atas pilihan mereka. Mereka juga ditambah dengan itu, mereka juga mengumpulkan fatwa sahabat tabi'in dan sebagainya dalam menghuraikan maksud hadis. Ini lagi penting. Ada orang menyuruh kita untuk mengikut teks hadis tanpa melihat perbincangan huraian. Wallahu alam, saya rasa orang tu pun dia pun kena tengok huraian juga. Walaupun dia cakap macam tu, mungkin sebab emosi, dia cakap kita kena ikut teks hadis. Saya rasa seruan tu tak tepat, kerana hadis mesti dipahami. Tapi kalau nak hafal, tu hafal lah teks hadis tu, hafal. Kalau nak fahami, cari maksud hadis. Itu saya rasa semua boleh tahu. Semua kadang-kadang terkeluar pada mulut kita, mulut sahabat-sahabat kita, ataupun orang yang bersemangat ni, keluar benda-benda yang dia sendiri pun tak buat, yang dia cakap macam tu. Baik, kita masuk kepada perbincangan. So dalam menilai kembali, kita perlu akui bahawa kita mesti ribas balik apa benda yang berkaitan sumber sifat solat ni. So kita balik ni sebagai umum. Ada dua bab dalam pembentangan malam ini, iaitu bab pertama, sumber sifat solat. Kita nak lihat kembali apakah dia sumber sebenar sifat solat. Yang kedua, kita nak lihat kembali bagaimana cara membawa benda dalam masyarakat. Itu dua. Pertama, hadis-hadis yang sabit, iaitu sahih ataupun hasan. Yang kedua, amalan para sahabat dan tabi'in. Dan yang ketiga, huraian para ulama. Tiga benda ni ada orang tak sepakat. Ada orang mengatakan kita tak payah amalan sahabat, kita tak payah huraian ulama, kita hanya perlukan hadis. Ini tanggapan yang kurang tepat, wallahu a'lam. Tanggapan yang kurang tepat. Kerana di zaman Nabi sendiri, sahabat perlu bertanya kepada Nabi. Dan juga di zaman sahabat sendiri, tabi'in bertanya tentang maksud hadis kepada sahabat. Jadi sahabat tak pernah sunyi daripada soalan dan soalan, pengajaran dan pengajaran yang mereka sampaikan. Orang tanya, mereka ajar. Sebab nak memahamkan teks hadis itu perlukan
orang yang layak. Sampai hari ini pun tuan-tuan saudara pun tahu, orang tanya kita hadis dalam Sahih Bukhari, kita rujuk apa? Fathul Bari antaranya. Buku Fathul Bari lah, tahu Ustaz Fathul Bari. Ustaz Fathul Bari tanya, buku tu kita rujuk. Nak lagi senang suruh Ustaz Fathul Bari baca Fathul Bari, lagi senang. Kita rujuk Fathul Bari lah apa benda, sebab kita takut nak cakap masuk tu, takut silap nanti, tengok terjemahan tersilap nanti. So kita ada satu sifat macam tu. Dan ulama-ulama juga begitu, mereka memberikan maksud hadis dalam keadaan berhati-hati. So kita tak boleh kata sumber sifat solat hanya hadis, tak boleh. Itu saya rasa benda yang mungkin tuan-tuan setuju, mungkin tuan-tuan tak setuju, itu terpulang. Tapi pada saya, tidak boleh hanya dengan hadis sahaja. Perlukan amalan dan juga fatwa sahabat, tabi'in, perlu juga huraian para ulama. Kita kena lihat satu persatu. Pertama, hadis yang sabit. Apa yang penting adalah hadis-hadis ini dinilai sahih oleh ulama hadis berdasarkan kajian. Bermakna kita cuba mencari sedaya upaya siapa yang menilai hadis tersebut. Okey, itu settle. Kita tak boleh ambil sebarangan, kita kena nilai. Dan kedua, kajian ulama terdahulu diutamakan. Ini benda ni kadang-kadang bila kita bawa benda ni, orang kata kita tak mengiktiraf ulama masa kini. Dalam Al-Ahkam tu ni saya ada tulis agak sikit. Ada juga orang marah kan, bagi yang mengikuti. Kita sebut bahawa maksud kita kajian mereka diutamakan ialah mereka telah pun memiliki segala kemampuan untuk menjadi seorang pengkaji. Di zaman mereka hadis diriwayatkan secara direct, bukan daripada buku. Di zaman mereka ulama hadisnya ramai, pakar hadisnya pun ramai. Yang lagi pakar pun ada, hidup di zaman itu, dan mereka mewarisi kajian itu. Mereka hidup di zaman yang tepat, kita kata kena pada masanya untuk menjadi pengkaji. Walaupun ada ramai ulama hidup zaman tu tak jadi pengkaji, dia jadi orang lain, tapi dia kerja sibuk ke apa. Tapi ada orang seperti Imam Al-Bukhari, guru-gurunya Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, gurunya lagi Ali bin Madini, orang besar-besar yang telah pun meneliti hadis dan mengembara mencari hadis. Mereka merujuk pakar-pakar hadis yang hidup, bertanya dan sebagainya. Jadi mereka ada kemampuan sesuai pada masanya, sesuai dengan keadaan, mereka boleh mengeluarkan hukum. So kajian mereka amat penting. Sebab itulah tuan-tuan, buku mustalah hadis wujud selepas zaman itu. Iaitu buku itu cuba menceritakan balik bagaimana ulama' tu mengkaji hadis. Tuan-tuan boleh baca buku, antara buku mustalah yang awal. Kita baca sejarah bahawa di antara buku mustalah yang awal adalah buku Ar-Ramah Hurmuzi, iaitu Al-Muhaddithul Fasil. Buku tu terang, jelas nak menjawab ataupun nak menceritakan balik ilmu hadis yang telah dikaji. Kemudian selepas dia Ar-Ramah Hurmuzi kurung keempat. Kemudian Al-Hakim kurung kelima, kurung keempat dan kelima, yang pengarang kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Al-Hakim mengarang kitab Ma'rifat Ulumul Hadis. Dicerita dalam buku tu, dia nak cerita balik kajian ulama terdahulu yang mana orang zaman dia dah makin kurang faham. Nak cerita balik. Kemudian di kurung ke-5 Al-Khatib Al-Baghdadi yang banyak mengarang buku dalam mustalah hadis. Dan dalam buku dia Al-Kifayah, dia sebut bahawa dia nak cerita balik bagaimana ulama terdahulu mengkaji hadis. Bermakna sekarang buku-buku mustalah sekarang sebenarnya ialah menceritakan balik kajian di zaman itu, menunjukkan pentingnya kajian di zaman itu. Bermakna cara mereka mengkaji kita kena tahu, bagaimana mereka mengkaji kita kena tahu. Utamakan kajian mereka sebelum kita melihat kajian orang lain. Itu maksud kita. Bukanlah maksud kita nak menafikan orang lain. So hadis yang sahih bukan semata-mata ada orang kata sahih, tapi tengok siapa, bagaimana, dan kajian ulama yang lain. Kadang-kadang ada orang, sebab kita tahu sebab tak mampu. Tak mampu tu bukan maksud tak pandai, tak sempat, pun tak mampu juga. Orang tu genius, bijak, brilliant, tapi tak boleh, tak sempat masa dia, dia terpaksa merujuk. Kita tak kisah. Maksudnya dia cari ringkas, search dalam internet sikit, dah cukup dapat maklumat. Tapi sebenarnya dia tak boleh buat macam tu. Dia perlu melihat daripada awal. Cuba melihat daripada awal, barulah dia kata hadis ini
telah pun disahihkan oleh siapa, hadis ini telah didaifkan oleh siapa. Itu maksud dia. So kita tak boleh hanya menggunakan kajian masa kini semata-mata, tapi masa kini dan kita relate dengan kajian terdahulu. InsyaAllah ada masa kita akan cerita benda ni. Dan berhati-hati dengan hadis yang masih diperselisihkan. Ada hadis tentang sifat solat Nabi yang masih lagi diperselisihkan, yang tidak disepakati sahih. Itu kita kena beritahu. Ada hadis yang disepakati sahih, yes. Ada hadis yang disepakati tidak sahih, ya. Tapi ada hadis yang tidak disepakati yang masih dibincangkan. So hadis-hadis macam ni kita kena jaga. Jangan sampai ke tahap kita kata kita je betul, orang lain semua salah. Kenapa? Kerana hadis tu. Nanti kita akan lihat contoh yang akan datang dalam slide yang akan datang. Bermakna kita berhati-hati. So kategori hadis apa? Hadis yang diyakini sahih satu, iaitu hadis-hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya, yang diyakini yang tidak ada khilaf, bahkan yang dikatakan mutawatir. Tapi ada hadis yang dan kedua, hadis yang disepakati tidak sahih. Okeylah. Dua benda ni kita kata okey. Tapi ada hadis yang kita tahu bahawa ada khilaf. Bila mana ada khilaf, kita kena hati-hati. Jangan kita pegang satu benda, orang lain semua salah, kita je betul. Kenapa? Hadis ni aku cakap sahih. Kemudian kita ada orang kata, tapi hadis ni ada orang kata dhaif. Tak payah pakai. Sahih. So ini bahaya. Sebelum kita melihat dua-dua hujah. Ini bahaya. Apatah lagi kalau kita berkata orang sembahyang salah ni. Kenapa? Ni tak ikut hadis ni. Hadis mana? Hadis ni? Hadis yang aku kata sahih. Lepas tu orang lain kata dhaif. Tak apa, aku kata sahih. Jadi makna kita dah mula dah menyalahkan orang, memarah orang dengan hadis yang masih dibincangkan. Itu maksud saya. So kita kena, saya rasa tuan-tuan berpengalaman dah banyak, bertemu dengan ramai orang. Kita kadang-kadang tersilap cakap apa yang dulu kita sangka sahih, rupanya tak. Kita marah orang, rupanya kita malu sendiri. Itu ada juga. Ada yang kita marah orang, kita kata salah, rupanya betul. Selepas beberapa tahun, kita kata Allah, malunya aku, rupanya ada hadis. So benda yang kita gopoh ni susah. Kita relax kan? Relax dulu. Kita akan tengok nanti. Relax itu adalah sifat yang perlu ada dalam membawa sifat-sifat solat. Relax, sebenarnya nak relax. Tenang. Tenang. Yang kedua, sumber sifat solat ialah amalan para sahabat dan tabi'in. Kenapa? Pertama, ia mesti dinilai lah, mesti dicek betul tak. Adakah ia sahih? Tak apalah, itu kita cuba nilai. Yang kedua, kenapa? Kerana sahabat melihat Rasul solat. Itu je antara sebab-sebab yang paling besar. Dan Nabi sebut hadis tadi pun kepada Malik dan geng-geng dia, seperti mana kamu melihat. Kamu tu siapa? Malik and the gang. Sahabat lain pula, sahabat lain semua tengok Nabi sembahyang. Sepanjang hidup, siapa yang first sekali tengok Nabi sembahyang? Sahabat. Takkanlah kita nak letak tepi kalau sahabat beri pandangan. Memang ia tak setaraf dengan hadis, betul, tapi ia menjadi sumber memahami hadis. Kenapa tidak mungkin sahabat akan buat benda yang salah? Kita lah mungkin sangka salah, ataupun orang kata sahabat buat tapi dia tak buat, macam. Tapi kalaulah betul sahabat buat satu benda yang kita kata tak ada dalam hadis, sahabat buat, kita tolak. Kenapa? Tak ada dalam hadis, tolak. Kita nak tolak begitu sahaja sahabat Nabi yang melihat Nabi solat, dan pasti kalau dia salah Nabi akan tegur. Itu confirm. Nabi dah pernah tegur lelaki yang salah solat tu. Hadis dia sahih dalam kitab 6 ada, yang Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli, pergi balik sembahyang, kamu belum solat. Dia pun balik 3 kali. Dia tak tanya, dia pergi sembahyang, dia tak larak lah 3 kali. Dia kata tak tahu dah, ini saja yang aku tahu, ma'afsun ghaira hadha, ini je Rasulullah yang aku tahu. Kerana Nabi ajar dia satu persatu. Dan bila Nabi biarkan sahabat solat, bermakna ia betul. Bermakna sahabat ni sumber yang paling penting. Sebab tu lepas Nabi wafat, mereka adalah tempat rujukan. Hatta sahabat sendiri pun sama-sama dia pun rujuk juga. Ya, sama-sama dia pun dia tanya. Mungkin Umar terlepas hadis, terlupa, dia tanya Ammar bin Yasir, contoh. Jadi amat penting. Kalau kita nak mengabaikan amalan dan fatwa sahabat, kita silap. Mereka lah orang pertama melihat Nabi solat. Dan tak mungkin lah, tak logik lah sebab andaian. Tak logik, Nabi wafat dia tukar semayang. Tak logik, bila Nabi mati dia pun tukar cara semayang. Tak logik untuk kita mengatakan sahabat ni
nak buat sendiri-sendiri. Tak, dia tak buat sendiri-sendiri. Kecuali benda yang berkaitan dengan adat, itu dia tukar-tukar. Soal solat bukan benda kecil. Takkanlah sahabat tu nak buat benda yang tak boleh dibuat. Okey, dengan syarat ia sahih, ia tepat, bukan sangkaan. Dan para tabi'in juga begitu, mereka melihat sahabat solat. Dan para tabi'in kita khususkan kepada ulama-ulama tabi'in yang bersama sahabat, bukan semua. Jadi bila mereka mengeluarkan pendapat, dan juga selepas mereka, termasuk dalam periwayat hadis yang besar-besar, dan juga selepas mereka sampai zaman Imam 4, dan selepas mereka sampai zaman Imam yang 6 mengumpulkan hadis. Allah silap. Ini yang kita silap ni. Silap ni. Nak kena tak apa, nak kena ni kan? Nak kena padam kan? Padam satu hal lah. Melihat sahabat lah. Saya cakap betul tadi. Saya cakap betul kan? Saya tulis salah. Yang cakap pun salah, tulis pun salah. Dua-dua salah. Para tabi'in melihat sahabat solat kan? Dia semangat nak tulis tu. Okey, tuan-tuan jangan tengok yang ditulis. Nanti kena padam juga ni. Bahaya ni. Tengok kan. Okey, save sikit. Kau lihat directnya. Okey. Dan mereka lebih memahami. Itu cerita dia. Mereka lebih memahami daripada kita. Terpaksa aku yang overall lah, keseluruhan mereka lebih faham. Kerana itulah mereka disebut oleh Nabi sebaik-baik manusia, khairun nas, dan juga adalah khairul qurun. Itulah kelebihan yang ada pada mereka, dan itulah yang kita seru kepada masyarakat. Kita mesti memahami Quran dan hadis menurut imam-imam salafus soleh, iaitu daripada sahabat dan tabi'in. Seruan kita mesti selari dengan apa yang kita cakap dan kita buat. Macam tadi, bila kita utamakan salafus soleh, kita juga utamakan kajian mereka dalam bidang hadis. Not just kita ikut pendapat mereka dalam akidah, sebenarnya yang kita dengar orang sebut, tapi kita utamakan pendapat mereka dalam fiqh dan dalam hadis. Kalau tidak, tak seimbang. Tak seimbang. Kita boleh faham sendiri, insyaAllah. Dan juga huraian para ulama' didahulukan pendapat 4 orang imam yang utama. Terpaksa kita dahulukan mereka, kerana mereka telah mendapat ilmu itu yang banyak diiktiraf oleh umat, bukan diiktiraf oleh seorang dua. Yang ada ialah seorang dua kritik dia, itu ada. Tapi diiktiraf yang ramai. Ada orang kritik Imam Syafi'i, ada orang kritik Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Ahmad, biasa. Tapi siapakah orang yang mengiktiraf mereka? Pengiktirafan ini mesti kita buktikan dalam kita mendahulukan pendapat mereka. Ini perlukan kajianlah, saya faham. Tapi secara umumnya, ini yang kita kena yakini. Kita tak boleh kata, aku tak mau ikut Abu Hanifah, Malik, aku nak ikut hadis. Takkan mereka tak ikut hadis? Itu soalannya. Adakah Imam Malik dan Ahmad tak ikut hadis? Mungkin kita yang kurang faham cara mereka memahami hadis. Allahu a'lam. Yang saya ingat ialah contoh di antaranya ialah tentang khilaf di kalangan imam mazhab tentang duduk istirahat sebelum bangun daripada sujud. Ada yang menganggap ia sunnah seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, ada yang menganggap ia bukan sunnah seperti Imam Malik dan sebagainya, yang mengatakan Nabi dah tua, dia duduk kejap, kita kena bangun terus. Jadi kalau kita bawa pendapat ni, kita kata Imam Malik kata tak sunat, kita pun ada hadis ni, Imam Malik ni macam mana? Kita yang tak faham sebenarnya. Dan dalam masa sama kita juga faham imam-imam ni ialah macam orang kata, mereka tidak kita anggap sebagai maksum. Jadi bila ada kesilapan, jangan cepat sangat kita kata mereka ni tak ikut hadis. Bila mereka beri pendapat tentang solat, kita kena fikirkan pendapat itu datang daripada seorang imam yang ada di punya latar belakang yang kuat. Sampai ke Imam Ahmad contohnya, Imam Syafi'i merujuk pada dia hadis contohnya. So, ada pengiktirafan. So kita kena, kalau orang datang kita cakap Imam Ahmad kata ni sunat, kita jangan kata Imam Ahmad, aku ikut hadis. Sedap ayat tu bunyi. Imam Ahmad tu, kalau betul lah, kalau orang bohong, bohong lah. Kalau betul Imam Ahmad cakap, mesti ada something yang menyebabkan dia keluarkan pendapat tu. Kita kena yakin. Paling kurang kita kata Imam Ahmad ada sebab, dan kita nak kaji, insyaAllah.
Walaupun kita tak setuju, katalah kita tak setuju, kita pegang pendapat orang lain, tapi kita tengok dulu. Sebenarnya ada. Dan juga begitu dalam bidang lain. Tuan-tuan kena fikir, Imam Ahmad dan sebagainya, mereka juga memberikan pendapat. Imam Ahmad contohnya memberikan pendapat tentang periwayat hadis, jarang ta'dil. Tuan-tuan ingat kan? Kita ingat bahawa Imam Ahmad selalu memberikan pendapat tentang riwayat hadis, periwayat. Periwayat ini dhaif, periwayat ni siqah. Kenapa dia terima bulat-bulat? Terima bulat-bulat kenapa? Kerana datang dari Imam Ahmad. Bukan datang bermat, mana-mana mat, Imam Ahmad yang datang dengan segala ilmu dia, memberikan bahawa perawi ini nama dia begini, dia ni tidak siqah. Periwayat ini hafazannya ada masalah. Periwayat ini okey. Kita terima bulat-bulat. Begitu juga dalam bidang fiqh. Datang pendapat Imam Ahmad, jangan mudah kita tolak. Fikir dulu. Itu kita kena yakin. Ada orang yang tersilap cakap. Dia tersilap cakap kan, dia nampak macam kalau bertembung Ahmad dengan hadis, kita ambil hadis. Dia buat satu kesimpulan. Bertembung macam mana? Betul-betul bertembung, ataupun kita sangka dia bertembung. Itu cerita tuan-tuan. Saya beritahu malam ni adalah pendapat umum. Tuan-tuan boleh apply mengikut kajian masing-masing, mengikut kemampuan dan kesempatan. Rujukan utama adalah buku yang memampukan fiqh Imam Mazhab. Maksudnya sekarang kita nak kenal bagaimana apa pendapat mereka, rujuk kepada buku-buku fiqh dalam mazhab mereka. Kalau kita rajin merujuk kepada mereka, kita akan dapati pendapat mereka ada. Walaupun terdapat perbezaan, namun secara umumnya ia hasil warisan para tabi'in dan sahabat. Secara umum, mereka tidak mungkin menyalahi secara bulat-bulat dengan sengaja, tak mungkin. Sebab tu tiga benda ni, hadis sahih, amalan sahabat dan tabi'in, dan juga huraian ulama, terutama ulama mazhab, adalah sumber sifat solat sebenarnya. Kita tidak boleh hadkan sifat solat hanya hadis Nabi, tak mungkin. Kerana orang yang kata macam tu pun terpaksa tengok huraian hadis. Tak mungkin dia faham direct. Tak mungkin. Kita akan lihat contoh nanti insya-Allah. Tuan-tuan boleh tanya, tuan-tuan ada contoh sendiri, tuan-tuan beritahu. Tak ada masalah. Okey, ini persoalan yang timbul lepas kita bawa benda tu. Saya bawa persoalan ni kerana ia ada kena-mengena lah dengan sifat solat. So ramai orang tanya kadang-kadang buku yang sesuai untuk kita baca. Saya beritahu buku sifat-sifat Nabi Albani, buku yang ringkas. Ringkas lagi, yang ringkas-ringkas tu. Kan dia ada 3 step dia buat, yang asal, yang tengah, yang ringkas. Kalau dah payah sangat nak baca, kalau dah tak sempat sangat nak ambil, tak faham Melayu, kita bagi yang Inggeris. Ada dekat Sabah, saya ambil dia, beli. Saya rasa 15 muka surat ke apa, sikit je. Dapat overall view, habis. Maksudnya kalau nak sangat, kita bagi. Tapi lama sama kita juga suruh dia apa, tak, janganlah mencukupi dengan buku tu, teruskan. So timbul soalan kadang-kadang, orang yang dah kaji banyak pula, dia kata cukup ke baca buku tu je? Ringkat kedua pula, dia kata tak cukup lah. Cari Nabi kan? Lepas tu kena belajar kan? Tapi bagi yang tidak mampu, ya, memadai. Saya katakan begitu kerana mungkinlah, takkanlah kita nak suruh dia baca Sahih Bukhari. Dia baru nak kenal macam mana Nabi sembahyang, Ustaz. Dia baca Sahih Bukhari, kitab solat. Kita pun tak baca. Kita suruh orang baca macam kita best kan? Baca Sahih Muslim, kitab solat. Pengsan gitu nak baca kan? Lepas tu kita ambil pula buku fiqh, ambil buku fiqh ni baca, dia pening. Akhirnya kita kata tak apalah, untuk dapat gambaran umum sila baca buku Sifat Solat Nabi Albani, diterjemah oleh Allah Al-Fari dan juga orang lain, English pun ada, boleh ambil baca sebagai permulaan. Ya, tapi bagi yang mampu tidak memadai. So apa istilah mampu? Mampu ni bagi saya ialah dia sempat kaji lah. Bukan soal tak pandai, IQ tinggi tak, soal sempat. Ada orang tak sempat, walaupun dia ustaz, walaupun dia ada segala alat, walaupun dia cakap Arab macam orang Arab, tapi tak sempat, tak dan je. Syekh, ada ustaz kat mana je? Anak tak dan. Kalau ada ustaz dalam jumpa kita, Syekh, cuma cerita ni, anak tak apa dan. Cuma hadir nanti jumpa lah, anak tak dan cari. Dia lagi hebat, dia lagi besar ilmu dia, lagi besar perpustakaan apa dia, rumah dia. Tapi tak sempat je. Selain kita, ustaz, Syekh, tak sempat, dia tak mampu lah. Jangan tuan-tuan rasa ustaz ni kata kita lah tu tak mampu tu. Bukan ustaz, bukan. Ustaz pun tak mampu. Itu cerita dia, kalau tak sempat. So bagi yang sempat, kita perlu menyelidiki
selain daripada pendapat Syekh Albani, selain daripada buku Syekh Albani. Ia amat perlu. Kenapa? Kenapa tidak memadai? Kerana pendapat Syekh Albani dalam menghuraikan hadis perlu dibandingkan dengan orang lain. Dalam buku Sifat Solat Syekh Albani, ada pendapat beliau yang tersendiri. Cara nak kenal mana yang sama, mana yang lain, kita kena buat comparison, kena compare. Nak buat macam mana? Itu saya kata mampu tu sempat tak sempat tu. Orang tak sempat nak buat macam mana? Orang yang sempat ambil satu bab. Cik, tak sempat. Saya tak sempat ustaz. Okey, ambil bab, satu bab kecil, bandingkan pendapat Syekh Albani dengan pendapat orang lain. Satu bab je. Contohnya bab sutrah. Letak depan sutrah bila kita solat. Syekh Albani kita wajib. So kita bandingkan bab tu. Apa hadis yang lain, apa pendapat yang lain dan sebagainya. Maka kita dapati ramai juga ulama kata sunat. Syekh Albani kata wajib. Antara yang mengatakan sunat ialah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan sunnah. Jadi kemudian kita tahu, oh rupanya macam ni. Diingatkan sebelum ni satu pendapat sahaja, tidak ada khilaf. Memang tak ada khilaf kita baca satu buku, kan? Saya rasa tak ada khilaf kan? Oh memang tak ada khilaf. Sebab kita satu buku, kan? Macam kita lah baca satu buku. Jadi kita kata mungkin, maka kita ambil satu bab, kita tengok, oh rupanya ada pendapat lain. So tinggallah masa untuk menilai mana yang kuat, mana yang lemah. Itu kita masa pula tu. Tak apalah, yang penting kita buat penilaian. Jangan sekali-kali bagi kita yang mampu tuan-tuan, sama ada yang bukan ustaz atau ustaz, bila mana mampu menyelidik, cubalah cari. Ia berkaitan dengan kita, berkaitan solat. Kalau sempat, tak sempat tak apalah. Nak buat macam mana? Kita nak paksa orang tak boleh, kita pun tak rasa hebat mana. Yang kedua, kenapa tak memadai? Kerana ada hadis yang masih diperselisihkan. Satu masa dulu saya tuan-tuan, saya cakap dengan saya lah, saya kata orang kata kat orang pula, kata kat saya sendiri. Saya dulu menyangka bahawa semua hadis dalam buku Syekh Albani adalah sahih dan disepakati oleh orang lain. Itu sangkaan saya. Saya khatam sampai habis, saya seronok. Saya masih ingat saya baca buku tu dalam keadaan duduk kemudian terbaring. Saya ingat lagi. Punya seronok baca sampai habis terbaring. Saya menyangka sahih, clear, cantik. Ya kan nak bagi warning ni. Apa? Bagi air dalam panjang lagi ni. Apa? Kita sangka itulah sahaja yang ada. Skop kita itu, faham. Tapi bila kita cari dan belajar dan dengar dan membuka minda kita untuk pendapat yang lain, kita kata oh ada lagi pendapat yang masih diperselisihkan. Ada hadis yang mana ada ulama lain masa kini yang jawab pada Albani, kata tak sahih, Albani kata sahih. Ada yang sebaliknya, ada yang ulama dulu kata sahih, Albani kata. Sebenarnya ada hadis yang diperselisihkan. So kalau tuan-tuan yang mampu dan sempat masih lagi tak nak kaji, ini masalah. Tuan-tuan mungkin akan beramal dengan hadis yang dhaif hanya kerana Syekh Albani kata sahih, ataupun sebaliknya. Tu saya kata bagi yang mampu dan sempat, tolonglah selidiki kembali dan tolonglah berhati-hati sebelum mengeluarkan pendapat. Kita ajar orang sebenarnya, kita tahu dan kita ajar orang. Bila kita ajar orang tu benda, dia percaya dekat kita, nak ubah susah. Ego kita pun tercabar, dia pun heran dengan kita, dia pun akan petikan kita. Dulu ustaz kata lain, ni sebenarnya ustaz ni, dia kata ini pendapat yang berubah mengikut kita, cerita payah. So sebelum kita susah nak cakap, nak tarik balik, kita kaji dulu. Ada hadis yang dipertikaikan kesahihan. Okey, itu bab pertama. Saya nak beri contoh sikit. Contohnya saya bagi hadis, ini bab kedua lah, nak habis lah. Contoh tentang buku Syekh Albani, ada beberapa hadis yang diperselisihkan, yang ulama lain kata dhaif, dia kata sahih. Contohnya hadis tentang turun sujud dengan tangan dahulu. Okey, ini pertikaian yang amat popular sejak dulu sampai hari ini dan mungkin selama-lamanya, iaitu mana satu yang sahih, tangan dulu ke lutut dulu. Ramai orang yang tulis buku sifat-sifat Nabi, ada yang cakap lutut, ada yang cakap tangan. Antaranya Syekh Albani kata tangan, ada yang Syekh hadis lain kata tangan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dulu kata lutut. Kemudian Syekh Jibril, Abdullah Jibril dalam sifat-sifat Nabi dia yang kecil itu, dia kata lutut. Jadi macam mana ni? Orang tanya kita, ustaz cakap lutut, yang mana tu? Kita pun Allah sebenar cakap kan. Jadi ceritanya tu,
hadis itu diperselisihkan. Syekh Albani menyokong pendapat yang mensahihkan hadis itu. Dan juga menolak pendapat yang mendaifkannya. Yang mendaifkannya antaranya ialah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang kemudian lah. Yang awal imam-imam mendaifkannya ada juga. Kerana sebabnya ada kedaifan dalam sanad. Dan ada yang pertikaikan adakah ia hadis atau perbuatan sahabat, dan ada membicarakan yang awal. Sebab tu buku-buku hadis yang utama tak ada hadis ni. Bukhari Muslim tak ada hadis ni. Dia tak masukkan. Yang kita duk khilaf-khilaf tu. Dia masuk yang confirm sahih. Okey. Kemudian yang hadis yang turun lutut dulu pun ada kata sahih, dan ada juga kedaifannya. Dari segi sanadnya, dari segi riwayat bertemu dan tidak bertemu, ada macam-macam masalah. Dan ada orang yang mengambil sikap dua-dua dhaif. Dia timbullah soalan, macam mana nak turun sujud Ustaz? Dah Ustaz kata lutut pun dhaif, tangan pun dhaif, bukan saya kata lah. Ustaz beritahu nak turun macam mana Ustaz? Cuba Ustaz beritahu. Ada orang kata pada dulu lah. Ini sebab solat mana pula, dia kata. Cerita mudah je. Dalam bab ni saya berpuas hati dengan pendapat yang mengatakan dua-dua dhaif. Saya. Dan saya melihat kepada apa tuan-tuan nak menyelesaikan masalah ni? Melihat kepada sahabat. Bagaimana agaknya sahabat buat? Yang setakat yang saya temui, wallahu alam, ramai sahabat turun lutut dahulu. Itu yang ramai sahabat. Bahkan ada ulama yang kata sahabat semua yang turun lutut dahulu, kecuali ada masalah sakit dan sebagainya. So saya dapat gambaran bahawa benda yang saya lebih tenang untuk buat lutut dahulu, kecuali ada masalah lain. So tuan-tuan boleh faham, oh ini rupanya Ustaz kata macam tu, bukan Ustaz kata hadis sahih. Tak. Saya mengkaji dan melihat bahawa kedua-duanya ada masalah, dan Bukhari Muslim tak ambil hadis tu. Dan bagaimana pula dengan orang yang mengatakan dhaif? Kita lihat kepada amalan sahabat. So ada hadis yang mana Syekh Albani kata sahih, rupanya ada ulama pertikaikan. Bila kita kata sahih macam dia kata, kita pun cakap apa? Sunnah hanya satu, turun tangan dulu. Tiba-tiba ada orang turun lutut dulu, tak ikut sunnah. Ini problem. Sempit. Lepas tu kita marah. Kalau kita tak marah tak apa, sangka buruk teruk juga tu. Tapi tak marah lah, kita sangka buruk, dia ni teruk tu, tak tahu sunnah apa mayang tu. Dalam hati lah. Lebih daripada tu kita marah orang pula ni. Ubah sikit, turun tangan dulu. Sunnah tangan dulu. Dia pun Allah pening, macam mana nak ikut kita. Rupanya kita cari, rupanya ada khilaf. Dan ada hujah yang agak kuat ke arah lutut. Kita pun diam-diam dah. Jadi ini susah. Tak apalah, dia tak kisah kalau tuan-tuan nak pegang pendapat Syekh Albani, tapi tuan-tuan menyedari bahawa ada pendapat lain. Ya. Contoh satu hadis. Sebagai contoh yang kedua, yang lagi orang kata kontroversi, itu letak tangan atas dada. Meletakkan tangan di atas dada. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim hanya disebut kanan atas kiri. Tuan-tuan carilah dalam riwayat mana pun tak ada sebut atas dada. Dalam Bukhari dan Muslim. Ada orang jumpa saya, dia kata ada dalam Muslim tak? Saya kata cari, tak ada. Dia semangat sangat sampai macam tu, susah juga. Asalkan semangat dia ada. Saya kata balik cari dulu. Saya kata saya mau risau sebab dia confident. Betul ke aku ni? Saya pula tergugat. Dia kata jom cari balik. Dia pun cari, tak ada Ustaz, saya silap. Ini memang tak ada. Dalam Bukhari tak ada, Muslim tak ada. Dan kita tahu Bukhari Muslim memilih hadis dengan teliti. Tak apa. Kemudian kita tengok ia ada dalam riwayat, antaranya riwayat Ibn Khuzaimah daripada jalan Muammal bin Ismail. Muammal ni ulama hadis yang besar, antaranya Imam Bukhari kata dia mungkarul hadis, membawa hadis mungkar. Antaranya lagi Imam Abu Hatim. Saya tahu kata ada ulama kata syifa, tak apa tuan-tuan yang marah, pendengar dulu. Abu Hatim kata dia banyak salah. Syifa banyak salah, banyak buat salah, dan maksudnya kathirul khata', maksud buat salah dalam menyampaikan hadis. Dan juga Imam Abu Daud kata pun dia banyak salah. Imam Abu Daud kata Muammal ni banyak buat salah. So bila kita trace balik, rupanya hadis yang Muammal riwayat ini menyalahi banyak periwayat yang lain daripada jalan yang sama. Mungkin complicated sikit. Menunjukkan bahawa dia seorang je bawa benda ni. Melalui jalan dia bawa hadis di atas dada. Timbul tanda tanya di sisi ulama hadis, kalau sekiranya
rawi itu bawa riwayat yang lain daripada rakan-rakannya, timbul satu persoalan. Belum dhaif lagi, tapi timbul persoalan. Kenapa agaknya semua orang belajar dengan guru yang sama tapi dia bawa lain? Itu soalan. Ini berlaku di zaman awal. Katalah tuan-tuan semua dengar saya cakap, bila balik semua orang setuju saya cakap sekian-sekian, tapi ada seorang cakap lain. Lain langsung, terus lain terus. Jadi kita kata ini macam mana, betul ke? Timbul tanda tanya dan persoalan. So Muhammad tadi membawa riwayat di atas dada, dipertikaikan. Tak apa, ada orang kata tak sahih. Yang kedua, riwayat Abu Dawud dengan jalan yang tidak bersambung, mursal. Dan yang ketiga, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad daripada jalan seorang rawi yang diistilahkan sebagai majhul, iaitu Qabisah. Syekh Albani kata dia tahu semua ni ada masalah, tapi ia saling menguatkan, maka ia menjadi sahih. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak benda tu? Saya pun tak tahu. Saya ingat kalau sahih ya. Rupanya Syekh Albani ada hurai, kita tak baca huraian dia. Dia kata semuanya ada masalah, tapi menguatkan satu sama lain. Bermakna asalnya ia tidak kuat, kemudian dia kata dikuatkan. Hadis yang macam ni, hadis yang diperselisihkan. Yang pasti Bukhari Muslim tak bawa hadis ni. Okey, saya timbulkan persoalan lagi. Tuan-tuan kata ada hadis Syekh Albani kata sahih, okey. Kita tengok apa pendapat imam salaf yang awal, bagaimana mereka solat. Sufyan Ats-Tsauri antaranya ulama hadis yang terkenal. Dia juga salah seorang yang ada dalam sanad riwayat hadis tu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dia sembahyang, orang tengok dia sembahyang letak tangan bawah pusat. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan seluruh ahli Kufah solat letak tangan bawah pusat. Satu. Itu imam-imam yang kita belum masuk imam mazhab 4. Imam Al-Auza'i orang tanya dia letak mana, dia kata letaklah mana pun. Asalkan kanan atau kiri. Letaklah dekat atas badan lah. Imam-imam lain pun sama. Ishaq bin Rahawiyah atau Ishaq bin Rahawai ada dua riwayat. Satu dia letak atas ni, satu dia letak bawah pusat. Dua-dua dibuat ada riwayat dalam buku-buku fiqh, dalam buku-buku Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, semua ada riwayat imam-imam. Masuk pula imam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata letak bawah dada atas pusat, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Satu. Tak ada lagi, kata ada. Kemudian Abu Hanifah kata bawah pusat. Bukan Abu Hanifah seorang, orang lain pun ada, termasuk tabi'in, letak bawah pusat. Kemudian itu Abu Hanifah, kita ikut turutan sejarah Abu Hanifah dulu lah. Satu, bawah pusat. Syafi'i dia kata tahta sadri wa fawqa surrah, bawah dada atas pusat sikit, sebagaimana disahkan oleh Imam Nawawi dan geng-geng dia. Yang ketiga, Imam Malik ada riwayat kata dia letak atas pusat sikit, ada riwayat kata dia lepaskan tangan. Dan kata Imam Nawawi yang paling masyhur daripada kalangan murid-muridnya ialah dia lepaskan, tapi dia ada riwayat dia letak atas pusat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ada tiga pendapat. Orang tanya dia soalan. Pertama seorang sahabat, kawan dia tanya, murid dia tanya. Dia kata sama ada atas pusat sikit. Dia sebut sikit tu. Ada riwayat pada anak Ali Abdullah kata qalilan, fawqa surrah qalilan, atas pusat sikit. Ala surrah, betul-betul atas pusat, tutup pusat. Wa tahta surrah, dan bawah pusat. Tiga pendapat. Beri pilihan. Dan Abu Dawud tanya sendiri, dan disebut macam tu, dan Abu Dawud dengar bahawa dia tak suka orang letak atas dada. Itu ada dalam soalan Abu Dawud. So apa cerita tuan-tuan? Saya nak buktikan bahawa kita kena kaitkan, kita jangan asingkan hadis tadi. Kita kaitkan. Imam Ahmad dia riwayat dari itu, dia riwayat, tapi dia fatwa lain. Dia riwayat hadis tu daripada riwayat Qabisah, daripada ayahnya Hul. Hadis tu adalah musnad, letak atas dada, tapi dia fatwa lain. Kalau sahih, bermakna dia faham lain daripada kita faham. Kalau dhaif, memang betul dia tak kisah. Kemudian Imam Syafi'i, dia merujuk kepada Imam Ahmad juga hadis, dan dia pun ulama hadis. Imam Abu Hanifah, mungkin kita kata ada orang kata Abu Hanifah ni kurang sikit hadis ke apa, jangan katalah. Tapi kita kata dia tak sehebat Imam Ahmad, tak apalah. Tapi ada tabi'in, ada Sufyan Ats-Tsauri, imam hadis yang digelar Amirul Mukminin, pun buat macam tu. Ahli Kufah seluruhnya buat macam tu di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Malik
pun tak buat letak tangan atas dada, walaupun dia imam di Madinah. Dia cuma letak atas pusat sikit. Dan anak Imam Ahmad pernah tanya dan dia jawab, atas pusat qalilan, sedikit. So benda ni kita kena gabungkan dengan tadi. Sebab tu saya kata masih dibincangkan. Jangan nak terus satu sangap hanya atas dada. Jangan. Kalau kita belum lagi cek, terpulang. Bagi saya menyokong pendapat Imam Ahmad. Allahu'alam, dia imam. Dan dia riwayat hadis tu dia lebih tahu. Dan dia kata terpulang 3 keadaan. Hatta Auza'i tentang lagi awal. Imam Auza'i yang digelar imam dalam sunnah oleh Imam Malik dan sebagainya. Di zaman Imam Malik, Imam Auza'i ni mengatakan letaklah mana pun, bermakna ada satu bentuk kelonggaran. Maka tak heranlah kita buka Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa tuan-tuan? Tirmizi tak bawa hadis ni. Dia tak bawa hadis atas dada. Tak ada tentang syarif. Tapi dia bawa hadis kanan atas kiri. Dan dia kata lepas tu, beginilah yang diamalkan oleh ahli ilmu di kalangan sahabat dan tabi'in dan yang lain-lain. Mereka ada yang meletakkan di atas pusat, bahagian atas, dan ada yang meletakkan di bahagian bawah. Semuanya itu luas bagi mereka. Kata Imam At-Tirmizi yang meninggal 279, yang merupakan murid Imam Al-Bukhari. Dia kata, jadi benda ni memberi kita satu keluasan. Rupanya macam ni. Selama ni kita sangka dan kita pegang dengan pendapat Syekh Albani dan juga orang yang menyokongnya, bahawa dia kata dalam buku dia kata pendapat yang mengikut sunnah hanyalah di atas dada, selain darinya sama ada dhaif atau tidak ada asal usulnya. Tentu nampak tak beza? Bila kita cakap macam ni, tengok sejarah macam ni. Bila mana dia kata tuan-tuan terpulang, tuan-tuan nak buat. Betul saya kata tuan-tuan nak buat terpulang, tapi tuan-tuan jangan sempitkan skop sampai hanya tuan-tuan yang betul. Tapi saya dulu saya pernah buat macam tu, dan saya sendiri pernah tengok orang tak ikut sunnah. Saya, bukan orang lain. Belum saya kritik tuan-tuan, saya kritik saya dulu. Saya dulu tengok sembahyang, saya sembahyang tengok orang gitu kan. Apa? Jadi, saya secara tak langsung telah merendahkan, merendah kepada orang. Walaupun orang tu tak tahu pun, dia tak belajar lah kan. Dia buat ikut orang lah. Kita pun ikut orang lah. Akhirnya kita belajar, kita berlapang dada kita. Yang mula-mula kata atas dada ni antaranya imam-imam yang terkemudian. Ada Syaukani, San'ani, Azim Abadi India, ada, dan Syekh Albani. Tidak ada ulama salaf yang buat macam tu, yang kata macam tu. Syekh Albani kata Ishaq bin Rahuyah buat. Ya, Ishaq bin Rahuyah diriwayatkan buat macam tu, dan dia juga ada riwayat lain yang dibuat bawah pusat. Bermakna dibuat dua-dua. Imam dan Syekh Albani kata dibuat oleh disebut oleh Al-Qadhi Iyad dalam buku dia. Tapi ada orang merujuk buku dia, ada jumpa perkataan lain pula. Dan juga yang ketiga, Imam Albani, Syekh Albani mengatakan bahawa Imam Ahmad buat, ataupun anak dia tengok dia buat. Tapi riwayat yang jelas menandakan bahawa fawqas surrah, di atas bahagian pusat. So bahagian atas, tak kisahlah bahagian atas. Kalau tuan nak buat bahagian bawah, ada orang yang buat. Bermakna dalam hal ini, Allahu'alam, pendapat saya setelah saya kaji, bukanlah saya ni nak bagi pendapat, tapi saya menyebut bahawa tidak ada hadis yang sahih tentang di mana meletakkan tangan. Yang ada yang sahih dalam Bukhari dan Muslim hanyalah kanan atas tangan kiri, dan juga perbezaan tempat. Tapi yang penting kanan atas kiri, tidak ada tempat di mana letak. Bukan maksud kita menjadi setengah orang untuk cakap, dia buat lawak orang. Dia kata, betul tak macam ni? Tak macam ni. Kita kata bukan macam tu. Imam Ahmad kata letak kat depan, kat badan lah. Tapi dia kata sama ada di atas, pada, atau di bawah. Letak tangan pada atas. Jadi itu orang semayang. Saya rasa kalau tuan-tuan yakin dengan pendapat saya, kalau terima pendapat saya tak terima pun tak apa. Kalau terima pendapat saya, tuan-tuan mungkin akan rasa, oh, rupanya selama ni aku menyangka solat orang lain tidak mengikut sunnah. Sangkaan kita tu, kita nak buang. Tuan-tuan yang tak setuju tak apa, tak kisah. Sebab Syekh Albani ada jawab soalan ni dalam buku dia, Asal Sifat Solat, dia jawab lagi panjang. Tuan-tuan boleh baca. Dia sebut semua, dalam Ahkamul Janaiz pun dia sebut bagaimana dia mensahihkan hadis tu. Tapi dia akui bahawa ada masalah dalam setiap hadis tu. Tapi saya nak sebut bahawa apa hadis yang disepakati. So kita tak boleh sangka bahawa apa hadis yang ada dalam buku Syekh Albani disepakati sahih. Tak. Bagi yang sempat, maka dipersilakan kaji. Bagi yang tak sempat, tak apa. Kita mengikut Syekh Albani, mana kita mengikut pendapat dia. Itu saja. Tapi itu saya kata, ada orang heran, saya kata bersih Syekh Albani kan. Apa solat ni ada bersih-bersih pula lah. Tak, maksud saya ialah pemahaman Syekh Albani begitu.
dalam beberapa masalah. Ada orang kata ke saya, kenapa tak boleh ikut? Saya kata tak boleh. Bila dia faham itu, kenapa tak boleh ikut? Kenapa besi? Dia hadis juga. Yes, hadis. Tapi hadis dia macam mana? Saya ulang balik yang tadi. Kenapa kita tidak memadai dengan buku Syekh Albani atau buku-buku lain? Kita kerana pertama, ada pendapat dia yang tersendiri dalam menghuraikan maksud hadis sahih. Satu. Yang kedua, kerana ada hadis yang masih dipertikaikan sahih ataupun tidak. Itu dia sebab dia. So dia menjadikan kita lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Kita boleh sambung nanti soalan. Baik. Bahagian kedua, kita habiskan cepat. Masyarakat tidak semestinya melayani sunnah. Ini sebelum kita mengajak orang ke arah sifat solat Nabi, kita mesti tanamkan dalam pemikiran. Tidak semestinya masyarakat menyalahi sunnah dalam semua perkara solat. Jangan kita sangka macam tu. Jangan kita kata, pergi tanya orang, kau ada ikut kursus solat Nabi tak? Tak ikut? Tak tahu nak cakap. Kita jangan cakap macam tu. Kita sebab kita dah ikut lah kan. Kita pun sedap lah. Aku dah ikut tak apa juga. Engkau belum? Tidak semestinya begitu. Dan kita juga kata, kita yakin ramai yang tak tahu dalil. Ramai itu termasuk kita lah. Kita pun tak ingat dalil semua. Kita tak boleh. Tuan-tuan mungkin ada yang ulang baca lebih pada sekali buku Sifat Solat Albani, tapi tuan-tuan masih belum boleh hafal dalil. Biasa manusia. Jadi apatah lagi orang yang sibuk bekerja, pergi pagi buta, balik malam buta, apa masalah itu masalah ni, sibuk hal keluarga, tak sempat, maka dia solat mengikut orang yang ajar dia solat. So masalah dia apa? Dia tak tahu dalil. Tapi solatnya sah. Kita tengok solatnya. Kalau tak sah kita tegur. Kalau sah, sah. Kita jangan naikkan standard lagi. Dia kata sah tapi tak ikut solat Nabi. Jadi dia pun, Allah teruknya aku ni, bila masalah aku nak belajar. Tanya kita pun cerita. Tak apa juga tanya. Aku tak tanya, sedih orang-orang. Dan perlu disampaikan pada ketika dan perkara yang sesuai. Wallahualam, ni pendapat saya tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu ikut. Pada saya, sifat solat Nabi ni, kita sampaikan pada benda yang penting. Kita tengoklah masyarakat. Dan keluarga kita contohnya, apa perkara yang nampak sangat salah, maka kita tegur kat situ. Bagaimana kita nak tegur? Pada masa yang sesuai. Itu saja. Mungkin dengan cara mengajar, mungkin dengan cara berbincang, dan ini benda yang kita kena yakin. Tidak semestinya dia kena tahu semua benda. Kuliah berterusan jauh lebih baik daripada kursus sehari atau 2 hari. Ini pendapat saya juga. Wallahualam. Ini pendapat saya. Tuan-tuan tidak semesti ikut. Bagi saya, kalau nak buat cerita pasal solat Nabi, berterusan lebih baik daripada hanya datang sehari, balik mungkin ingat, mungkin tak ingat, ketika kerja pun hilang, CD pun tak berdarah, mungkin ada pening. Ada orang yang pergi kursus solat, dia kata okey, ada yang kata tak okey. So orang yang buat dia biasa, orang yang kerja dia, niat dia bagus, tapi adakah berkesan? Wallahualam, bagi saya lebih baik dia buat kuliah ataupun dia buat penerangan bersiri, atau dia teruskan seperti biasa dan dia tegur pada tempat-tempatnya. So ada dua cara lah. Wallahualam, pada saya tegur ataupun kita tegur orang bila dia salah, ataupun kita buat cerita tu berterusan supaya dapat manfaat lebih banyak. Okey, dan habis lah. Saya tekan yang lain pun. Oh tak habis. Untuk ada lagi. Okey. Ini kesimpulan yang saya buat. Masyarakat tidak wajib mempelajari solat Nabi secara khusus. Itu pendapat saya, kerana mereka secara logiknya tak akan sempat. Di zaman Nabi juga tuan-tuan kena tahu bahawa adakah semua sahabat sempat belajar A sampai Z? Tidak. Ada yang datang kejap, balik, ada yang lama, ada yang berterusan, ada yang tidak berterusan. Memadai bagi mereka, ini berkaitan, semua dia berkaitan sama lain, kita kena habiskan. Memadai bagi mereka mencontohi solat para ulama dan pendakwah yang berilmu. Cukup bagi mereka mengikuti. Mereka tak perlu belajar secara khusus, kecuali lama luar oleh mereka yang mampu, iaitu yang sempat, berkemampuan, dan mungkin juga ada dari segi bahan-bahan yang cukup. Kalau kita jenis mungkin kita saya tak mau baca banyak, ustaz, saya pening, saya bersatu. Mungkin kita bukan kita lah. Tapi ada orang yang mampu, dia nak. Dah ada masa, mungkin masa kerja tak sempat, lepas bencin sempat. Itu benda tu boleh berubah. Tiba-tiba kerja, lepas tu sama belajar, sempat balik. Dan pembelajaran bagi saya dimulai dengan buku fiqh berdalil,
atau buku huraian hadis. Bukan start dengan hadis dulu, tapi start dengan buku fiqh berdalil atau buku huraian hadis. Okey, itu pendapat saya. Wallahu a'lam. Bukalah tuan-tuan kalau ada soalan, pandangan dalam masa yang ada. Saya minta maaf kerana saya ambil masa yang panjang. Sebenarnya saya merancang 30 slide, tapi jadi 19. Saya rasa 19 pun dah lama. Jadi pengalaman saya lah. Saya minggu depan ada lagi bentang kata kerja dekat Gombak, kita buat 10 slide. Biar sempat. Silakan tuan-tuan. Wassalamualaikum. Tapi mungkin tidak ada satu ajukan dalam solat Nabi, solat maksudnya mungkin tidak ada tunjukkan atau dia longgar itu saja. Oh, okey, so. Tadi ini kita nak ambil hadis saja sebagai rujukan. Petik pen. Bawa pen. Okey. Kita ambil juga apa ni pendapat Pak Imam Mazhab. Okey. Ini ada imam ni cakap yang kalau jumpa hadis yang bertentangan dengan pendapat Ya. ambil hadis buangkan pendapat. Jadi adakah itu makna Mazhab ini tidak jemput hadis mungkin itu hadis sekali yang datang pinjam pada dia. Ya. Ataupun Okey. Kumpul dulu. Tapi tuan-tuan saya kumpul ni, tuan-tuan kena ingat saya, nanti bukan kita ambil jalan mudah kumpul-kumpul tak jawab. Tuan-tuan ingat lah kan hadis. Ini soalan. Kalau kita tengok rajinnya kalau main jemaah aktif, kalau kita perhati kat belakang ni tak ada dua orang yang identikal cara semayang. Mesti ada belain daripada mula sampai akhir. Tak mungkin juga Rasulullah ada macam-macam cara orang semayang. Kalau ada 400-500 orang, tak ada dua orang saya ingat dia bersemayang sama dengan orang sampai habis. Jadi mungkin kalau kita tanya orang-orang ni pun, dia pun ada belajarnya tu, mesti ada gimana belajar lah, amalannya tu. Jadi saya rasa bagi kalau kita soalan ni kan, takkan Rasulullah ajar macam-macam ni, banyak variation ni lah. Ya. Okey. Apa? Satu lagi yang dia satu percayaan. Kalau sekarang ada dari masa bukan teruskan sebab ambali dan bergerak tapi ada yang lain yang Nabi apa InsyaAllah kita setakat mana saya tahu ada 4 ni saya ada. Assalamualaikum. Ustaz banyak komentarkan tentang Al-Bani. Ya. Tapi ada juga buku yang ditulis oleh Liberal yang ditulis oleh bin Baz. Syekh bin Baz juga mengesyorkan bayanan untuk berdagang. Ya. Ya. Masih. Ustaz boleh uraikan perbezaan antara bin Baz dalam memandangkan Oh, itu kena study ya. Itu kena ada siapa bawa buku. Silakan. Anda sebut tentang tangan dia tutup. Ya. Saya tapak dada lah. Ya. Tapi cuba uraikan hadis yang mengatakan bahawa Wassalamualaikum. jangan kita salah sifat binatang kan, seperti ayam. Bisa. Jangan seperti rusa yang mata dia kanan kiri kanan. Ya. Dan juga jangan seperti anjing yang maknanya tangan Otak.
Dan juga ini namanya jangan seperti unta. Turun. Ya, dan yang unta itu ialah yang maknanya di situ mungkin timbullah perbezaan pendapat. Unta kalau dia turun dengan tangan dia dulu. Ya. Tapi kalau apa yang pernah saya baca, takrifan atau unta adalah binatang dari turun, maknanya dalam kaum Arab itu dianggap sebagai lutut. Dari lutut dua, itu empat. Dan tangan. Ya. Jadi itulah maknanya cuba InsyaAllah. Your approach was very good. Second point was very good. Ini pandangan saya adalah the principle is very good. Hadis, the practice of Arabah, dan kami dan juga ulama-ulama. This is a correct principle. Tapi saya rasa Ustaz punya, minta maaf Ustaz pandangan saya sini. Your conclusion tu is a bit dangerous. Yang bila tersebut maknanya tidak wajib untuk kita menggunakan dengan salat atau dengan cara Rasulullah. Saya rasa itu sistem yang bahaya. Oleh kerana maknanya saya maknanya itu pandangan pribadi saya. Bila kita sebut Anna Muhammad Rasulullah, kita ikut cara Rasulullah. Simple saja. Itu pandangan saya lah. Dan lanjutan dari apa yang daripada itu juga, saya rasa itu yang paling besar. Saya rasa bukan orang yang sembahyang, yang sembahyang cuba ikut cara Rasulullah. Memang kita tahu memang ada perbezaan silah dan sebagainya. Tapi yang pentingnya semangat, attitude dia orang. Dia nak cuba ikut cara Rasulullah sembahyang. Saya rasa itu yang penting. Saya rasa yang lebih penting, yang lebih masalah, yang patutnya dia orang yang tidak mengikut cara Rasulullah yang apa yang disebut sebagai melakukan tidak kan sensitif. Saya rasa we should address this issue rather than dan dalam masyarakat kita memang banyak apa ni maknanya budaya sekolah yang memang kita tahu kita maknanya tidak bersumberkan langsung daripada empat apa ni prinsip tapi perlu rasa. So saya rasa itu yang patutnya address rather than the specific detail of maknanya hilang tentang tangan tak ada ke atas bawah pusat ke atau macam tak kata itu memang senang apa buat ada perbezaan pendapat dan kita terima bawah ke sunnah atas pun sunnah. Itu yang sepatutnya saya rasa so saya rasa nak menutup dia nama ini kita itu tak senang itu thing that baik happen baik sampai kan buat bidang tu lah itu yang lagi masalah. Jadi ini lagi kita perlu rasa InsyaAllah. Soalan lain yang tidak tahu saya jawab dulu. Pertama, kelonggaran maksudnya adakah longgar begitu saja? Kita tak kata macam itu sebab kita masih mengikut 3 prinsip tadi. Mana kelonggaran pada tempatnya, bukan pada sesuka hati kita. Dan maknanya kalau kita benda tu masih berada dalam lingkungan yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in atau yang difatwakan oleh imam mazhab, pasti ia akan ada sumber yang daripada asal. Jadi makna kita taklah mengatakan kelonggaran itu sampai tak ada batasan. Kita masih kata bahawa kelonggaran itu pada tempatnya. Macam soal rukun memang tidak longgar lah. Sampai Nabi sendiri pun suruh sahabat ulang solat dan Nabi ikrar ia tidak solat. Bermakna soal kita kena faham solat itu ada prinsipnya, rukunnya, dan ada yang digalakkan. Jadi makna benda tu masih berlaku. Dan soal kelonggaran tu bukan maksud saya ialah membiarkan sesiapa dia bercakap dengan suka hati. Itu kita kena faham. Sebab saya sebutkan tadi bahawa ia masih dalam lingkungan 3 prinsip ni. So mungkin ada orang akan mengatakan bahawa tak ada ke yang spesifik, ada. Tapi hakikat yang sebenarnya tuan-tuan, tidak ada hadis ataupun kita kata kita tak cukup hadis
kalau kita nak cerita 100% setiap inci, tak ada. Hadis yang ada, kalau tuan-tuan baca Bukhari Muslim, dia bagi umum. So adakah benda umum ni kita mengatakan takkanlah Bukhari, macam mana kalau Bukhari dia buat bayang, macam mana hadis tak apa cukup? Bukan, hadis telah mencukupi, tapi telah pun dihuraikan dan dipraktikkan dan diamalkan. So maknanya kita tak boleh kata kita mesti nak setiap perbuatan ada hadis, setiap perbuatan ada hadis, ni hadis. Itu sangkaan kita. Kalau kita baca buku hadis, banyak ruang yang ditinggalkan. Hadis tak ada, tapi ada sahabat diisi oleh amalan sahabat, ada fatwa. Contohnya tuan-tuan, ada hadis yang tidak sahih yang menyebut tentang dinilai sahih oleh Syekh Albani, tapi ramai yang kata dhaif, iaitu hadis yang bila imam lupa, kita kena, dia panggil fatah, kena buka dia, tegur dia. Wallahu alam, tapi ramai imam tak terima hadis tu, tapi mereka masih mengatakan kita kena tegur imam kalau imam lupa berdasarkan amalan Sayyidina Ali, antara sahabat Sayyidina Ali dan sebagainya. Cuma sekarang ni ada jalan penyelesaian bagi setiap perinci solat. Tapi bila mana orang tu hanya menghadkan hadis sahaja, dia tak mau yang lain, maka dia akan terpaksa menaik tarafkan hadis lain. Itu cerita dia. Ya. Kita tak boleh kata saya nak, macam contoh saya kata saya nak hadis pasal alam sekitar, yang ni pula nak hadis pasal ekonomi, ni nak hadis pasal nikah kahwin, nak semua nak terperinci. Dia tak macam tu. Dia ada hadis sahih yang kita huraikan, dan ada maklumat yang tak ada dalam hadis, tapi kita fahami daripada maksud hadis-hadis yang dikumpulkan. So maknanya kelonggaran tu bagi saya, pada orang yang memandang bahawa longgar kalau kita ikut sahabat, itu pandangan dia lah. Tapi kelonggaran tu wujud dan diamalkan dan diakui. Seperti mana kelonggaran letak tangan atas besar, bawah besar, itu diakui. Dan saya amat besar hatilah kalau tuan-tuan berpegang seperti pendapat saudara kita, tapi malangnya ada yang berpegang dengan pendapat yang keras. Terpaksa kita cakap, mana yang keras tu je lah, syarat yang tak keras tak terasa lah, kan? Mana yang keras tu dia patut terasa. Kenapa dia asyik hadkan saja tanpa dia lihat pandangan kedua? Saya sendiri menghadkan dulu, saya katakan berulang kali, dan saya melihat orang salah. Jadi ini yang kita tak nak. Kita nak buat kelonggaran pada tempat yang dilonggarkan, tapi pada tempat yang tak diberikan kelonggaran, takkanlah kita nak buat. Itu maksud saya. Yang kedua, hadis tentang Imam Syafi'i kata kalau ada hadis yang sahih berlawan dengan pendapatku, maka buanglah. Itu pesanan yang dipesan oleh semua imam. Tapi dalam keadaan mana? Kita kata satu kemungkinan lah bahawa Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Okey. Tapi adakah hadis tak ditemui juga oleh imam lain sezaman dengan dia? So kita melihat sekumpulan salaf. Kita tak melihat seorang demi seorang. Sekumpulan salaf, bila mana kita bawa pendapat yang mereka tak pegang, kena persoalkan juga. Bukan kita tengok Syafi'i seorang, kita tengok Imam Ahmad juga, kita tengok Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hadis. Kita tengok semua. Ya, kalau kita pendapat mereka menyalahi, sudah pasti imam lain akan tolak lebih awal dari kita. Itu cerita dia. Tapi kalau pendapat tu, kita bawa tu pendapat yang mana kita lihat mereka tak guna pendapat tu, atau mereka tak sebut, dan kita nak berkeras dengan pendapat tu, susah. Itu maksud saya. Bukan maksud kita nak kata Imam Syafi'i tak boleh dipersoalkan, Imam Malik tak. Saya dah kata tadi dia tak maksum. Tapi kita melihat setiap pendapat mereka dengan pandangan yang melihat dengan penting lah. Bila mana ada kesepakatan, okey. Bila mana ada yang tidak keluar daripada batasan tadi, okey. Tapi dengan hanya membuat satu andaian bahawa kita tahu sifat solat Nabi dan Syafi'i atau Imam Abu Hanifah semua ni ada buat kesalahan, itu andaian, tuan-tuan. Sebab saya rasa wallahu alam, kita tak berani nak cakap mereka menyalahi hadis, mana-mana hadis. Hatta dia pun digelar Imam Sunnah, Nasirus Sunnah, Imam Syafi'i secara overall. Jadi kalau tuan-tuan nak kata, kita kena buktikan satu persatu. Konsep tu betul. Imam Syafi'i nak pesan tak nak orang taksub, itu je. Dan dia kata dalam buku dia lain, dia kata tidak mungkin seorang imam menolak hadis begitu saja, melainkan dia tak tahu. So kita kena sangka baik. Kalau dia terkeluar pendapat yang memang salah, tak apalah, itu satu pesanan. Tapi amalan kalau kita melihat semua, dulu saya kata melihat sahabat dulu, tabi'in, dan tabi'in, kemudian Imam mazhab 4, kemudian Imam hadis, kita melihat dalam bentuk mereka ini salafus salih.
Kalau kita tolak pendapat Imam Syafi'i dan kita ambil pendapat Imam Malik, okey ya. Kita masih dalam lingkungan salafus soleh, tak masalah. Kalau ada lah. Nah, jadi kata, itu maksud saya. So pendapat Syafi'i itu diletakkan pada tempat dia lah, pada saya. Dia bukan nak kata suruh kita lebih pandai daripada dia, tak. Tapi dia kata jangan sampai taksub kepada diri saya. Itu maksud dia. Pesanan semua imam. Imam Al-Bashir Al-Bani pun sebut dalam mukadimah, semua imam pernah sebut benda tu. So, itu satu nasihat. Yang ketiga, andaian. Kena berlainan. Kenapa? Kenapa ada variasi? So, saya faham soalan. Sebenarnya seperti mana tadi juga, variasi itu berlaku setakat mana. Kalau kita ada dalil, ada pendapat yang menyokong apa yang kita buat daripada salafus soleh, tak apa. Tapi kalau kita buat benda baru, itu lain lah. Itu saya kata benda itu kembali kepada asal. Kita tak boleh kata, bila kita cakap macam ni, mana orang tu boleh semayang dengan sesuka hati. Tak kan? Saya kata tak. Dia mesti semayang mengikut panduan yang 3 tadi. Kalau mana dia mengikut panduan, okey. Tapi hakikat yang berlaku apa tuan-tuan? Orang tak sempat belajar. Apa yang dia sempat? Dia sempat tengok orang semayang dan dia ikut. Sebab tu saya kata, berbalik dua soalan tadi, kenapa tak wajib. Saya rasa mungkin pada orang tak setuju pendapat saya. Saya kata bagi saya itu benda yang praktikal. Tidak mungkin Allah nak wajibkan benda yang orang tak mampu buat. Kalau kita nak kata semua orang mesti belajar sifat solat Nabi daripada A sampai Z, siapa tuan-tuan yang boleh buat sampai sekarang? Kan? Jadi makna kita kata benda tu sebenarnya sahabat Nabi buat, tengok Nabi solat. Yang mana yang tak sempat jumpa, balik pergi dakwah kepada kaummu. Bagaimana dengan mereka yang tak sempat jumpa Nabi? Mereka melihat kepada utusan Nabi, maka dia melihat kepada orang. Mu'adz bin Jabal dihantar ke sana sini, sahabat dia dihantar ke sana sini, dihantar, mereka melihat Nabi solat, mereka memahami, balik cerita. Saya kata tadi, kesimpulan saya ialah mereka memadai untuk belajar solat itu daripada orang yang berilmu. So adakah kita nak mengangkat semua orang supaya belajar sifat solat Nabi? Itu masalah saya, soalan saya. Ataupun kita nak kata okey, kita kena belajar solat, kalau tak faham tanya okey. Nak tahu solat, okay, jom kita pergi ikut tengok ustaz bersemayang, dia solat macam mana. Kalau tak faham, kita sila tanya. Itu lebih praktikal. Kita tak boleh buat anda mesti datang, dia tak akan datang kalau kata dia tak mau datang. Apa cara lain? Mungkin kita boleh bagi dia buku pun dia tak akan baca. Tapi adakah dia solat? Ya, dia solat mengikut bapa ada semayang, datuk dia semayang, nenek dia semayang. Kalau semayang dia salah, kita tegur. Mana lebih praktikal? Saya melihat macam tu. Kewajipan ialah pada orang yang berilmu macam kita, bukan pada dia dulu, pada kita dulu. Kita melihat anak isteri kita solat, kita tegur kalau salah, dan kita beri ilmu sikit demi sikit. Atau adakah kita nak kata kau kena belajar berdawah sampai habis? Tak. Saya tak akan cakap macam tu. Itu pendapat saya kan? Bukan maksud tak wajibnya dia tak payah semayang ataupun dia tak payah semayang lah suka hati, tak. Saya tekankan bahawa kita mesti menegur kesilapan yang jelas. Dan memang kalau kita buat statistik, berapa orang yang belajar sampai habis? Sikit sangat. So adakah ini perkara yang wajib? Allahu'alam, saya rasa. Para sahabat sendiri lain pengamalan dia. Para tabi'in melihat sahabat semayang. Adakah sahabat serta awal sampai habis Nabi solat? Tidak. Tidak ada bukti. Bukti yang ada, sahabat solat mereka tengok. Dan kalau ada soalan mereka tanya. Itu saja. Dan mereka pelajari. Sehinggalah imam-imam tulis kitab-kitab fiqh, barulah ada susunan. Solat ini mula apa perbezaannya. Okey, kita membaca buku fiqh. Kita baca. Dan sehinggalah Syekh Albani tulis buku, kita pun tahu rupanya macam ni, mengikut bab. So bagi tuan-tuan lah baca sampai habis buku Syekh Albani. Itu dikira mempelajari lah. Cukup lah. Tapi tuan-tuan tak boleh kata orang boleh pun mesti kaji buku tu juga. Tak. Selagi mana dia solat tidak salah, maka solat dia sah. Macam mana kita nak kenal? Kita kenal kita yang tahu. Lepas tu saya kata tadi, saya kaitkan. Pertama, tidak wajib bagi setiap masyarakat. Tapi mereka memadai, mereka melihat orang solat, orang itu orang berilmu. Tidak mungkin mereka solat, kita suruh dia solat sendiri lah. Tak. At least kita bagi panduan. At least kita kata, jom ikut aku ajar. Itu lebih praktikal. Wallahualam. Kemudian soalan pasal apa ni, Syekh Albani dengan Bin Baz. Syekh Bin Baz memang ada buku yang dianggap sebagai buku ringkas. Dan dia pun ada pandangan yang lain. Kita tak ada nak study sampai habis lah. Tapi antara yang lain tu ialah bangun daripada rukuk, dia letak tangan balik. Syekh Albani kata bid'ah.
sampai bergaduh dua-dua orang tu. Tapi bergaduh dalam suasana yang baik lah. Mana duk kata bid'ah, jangan kata bid'ah, itulah. Jadi itu At-Tarabi dah cerita, dia nampak apa perbincangan Syekh bin Baz dengan Syekh Albani masa mereka di Madinah. Albani kuat sikit, dia kata sabar dulu kan. Jadi mana perbezaan pendapat. Kalau kita bergaduh lah, tapi mereka tu bertengkar dan Masya Allah baik. Jadi Syekh bin Baz ada buat buku, Syekh Jibril ada buat buku, dan orang lain pada buat buku. Kita melihat buku tu sebagai satu usaha. Oh, bin Baz. Tapi kalau dua tu bercakaran katanya, maka akan timbul lagi masalah. Kalau seorang kata dia perbezaan pendapat tak dapat nak elak lah perbezaan pendapat tu kan. Jadi Saya faham Ustaz. Saya baca dua-dua buku, alhamdulillah saya tidak nampak perbezaan dalam pendapat. Malahan mereka paling kuat menguatkan antara Allahu'alam, bila segi pendapat turun bangun daripada rukuk tu memang famous lah. Itu memang Syekh itu je lah. Yang lain saya tak tahu sebab saya tak baca. Yang saya tahu itu yang beza. yang lain tu Albani dia lebih mendalami. Albani bin Baz tu dia tak apa-apa dia buat sebagai nota ringkas. Tapi kalau kita sembang dengan Syekh bin Baz tu, dia ada sebab sendiri tu. Dia cakap tu, dia bagi hujah dalil semua boleh tahan juga. So mana kita tak boleh nak tolak begitu sajalah kan. Kita kata dia Syekh Utsaimin apa semua dia orang Saudi ni lebih menerapkan lepas rukuk mesti letak tangan balik. Jadi mana itu pun kita kata masih lagi kita terima sebagai perbezaan pendapat. Jangan kita kata kau buat ni tak ada dalam sunnah, kau buat ni bid'ah. Nak buat silakan, tak buat pun tak apa. Itu yang sebenarnya kita nak, hak minimum dia. Kita tak nak apa ni di kalangan orang yang dah solat itu ada masalah yang dari segi melihat. Kemudian tentang unta turun. Hadis tu sebenarnya hadis itulah yang dipertikaikan, bukan soal maksud. Hadis tu sendiri dipertikaikan. Maknanya bukan kita pertikaikan maksud dulu, kita pertikaikan hadis dulu sahih ataupun tidak. Jadi ada ulama yang mendhaifkan, di antaranya Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Taimiyah pun kata bahawa dalam Majmu' Fatawa dia kata kedua-duanya boleh buat, cuma khilaf mana lebih baik. So cara Ibnu Taimiyah beritahu cukup cantik. Dia tak menghadkan, dia tak sebab dia tahu benda ni masih ada kelonggaran. Dia tak ada had kan. Inilah sahaja. Itu Ibnu Taimiyah, orang yang kita sangka dia kasar ataupun keras, tapi dia melihat kepada pendapat tu, dia kata khilaf pada mana yang afdal. Jadi rupanya kita lihat memang ada kedua-dua hadis tu ada illah, dan sebab itulah ia tidak dimasukkan dalam buku-buku yang utama. Okey, ada ulama mensahihkan itu, mensahihkan ini, tak ada masalah. Tapi maksud hadis tu kita nak bincang. Kalau kita kata dia sahih, itu maksud dia. Bagi saya pegang pendapat dhaif. So saya tak nak bincang lah maksud. Tapi kalau bagi tuan-tuan yang kata sahih, tuan-tuan bincang maksud, pun masih ada khilaf. Ada yang istilahkan macam tadi, lutut ke tangan. Ada pendapat yang kata lutut unta ada 4. Dia turut, ada orang kata depan tu semua dikira tangan. Masih lagi khilaf. Walaupun hadis tu sahih. Sebab tu Ibn Taimiyah tak dapat. Ibn Taimiyah ni style dia, kita baca buku dia akan bagi pendapat. Tapi kalau benda tu masih terbuka, dia akan bagi terbuka. Dan kalau benda-benda yang keras dia tutup. Itu pendapat dia. Macam contoh solat tasbih, dia tutup. Dia kata hadis palsu. Dia tutup terus. Dia kata keras pula. Maknanya bila ada pendapat yang macam ni, mana kita tahu bahawa dia sendiri tak berani nak matikan perbincangan. Itu kita nak kena tekankan bahawa ada tempat settle. Contohnya Allahu Akbar, lafaz takbir, ini semua settle. Kecuali beberapa pendapat dalam mazhab Hanafi yang kata boleh dengan lafaz lain, ditolak kerana mana terlalu ramai yang tidak bersetuju. Dan juga contoh lain bagi salam adalah penamat solat, kecuali dalam beberapa pendapat mazhab Hanafi yang kata lepas tasyahud dah boleh bangun. So itu nampak sangat majoriti salaf tidak sepakat pada bab itu. Tapi kalau ada benda yang masih lagi 50-50, kita perlu berikan penentuan. Solat solat tak sama. Saya tulis apa tulis pun masalah. Okey, ada orang solat yang langsung tak sama dengan Nabi, kita setuju. Tapi pertama yang saya nak katakan bahawa sebelum kita kata tak sama, kita kena hati-hati. Sebelum, kalau kita dah pasti tak ada dalil langsung, kita kena tegur. Cara yang tersendiri, penulisan, percakapan, berkawan dengan dia ke, buat penerangan, wallahu a'lam.
Tapi nak mengatakan bahawa kita mesti tumpukan pada tu dan saya rasa tidak, kita tumpukan semua. Mungkin insya-Allah Nida pada akan datang akan panggil ustaz lain untuk address isu tu tak ada masalah. Dan pada orang yang solat yang benar-benar tidak ada dalam mana-mana sunnah ataupun pendapat salafus soleh, ya. Tapi bolehkah kita tafkis begitu sahaja? Terbukti bahawa ada pendapat kita yang sebelum ni keras, rupanya ada pendapat salah. Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita pasti, yes, kita mesti tegur. Sebab solat dia apatah lagi melibatkan rukun. Okey, kita mesti tegur, tak syak lagi. Itu adalah setelah kita yakin mana satu solat yang ada dalam sumber salafus soleh. Itu maksud saya. Sekarang kita bincang isu khas lah, iaitu kita dalam kita menilai solat, sifat solat Nabi, kita kena luaskan skop, luaskan pandangan, berlapang dada. Ada pendapat kita terima. Dan satu soalan lagi pasal gerak jari. Ini khilaf di kalangan ulama tentang gerak jari, ada yang gerak, ada yang tak gerak. Wallahu a'lam, kerana hadis dipertikaikan kesahihan ataupun kedaifan. Syekh Albani mensahihkan, begitu juga syekh-syekh lain, dan ada ulama lain yang mentaifkan. Wallahu a'lam, kita lihat daripada hujah, saya berpegang kepada ia dhaif. Wallahu a'lam. Tapi kalau nak amal tak boleh marah. Seorang yang pegang tu adalah orang yang pegang berdasar. Cuma kita tahu apa sebab, di mana puncanya. So kita tahu hadis tu adalah Musnad Ahmad, dan juga ada dalam buku-buku lain dengan riwayat yang berlainan. Yang saya ingat ialah ia riwayat daripada seorang ulama rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah, dan Zaidah ni didapati keseorangan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Keseorangan itu dari segi ulama hadis dia membawa persoalan. Tak apalah, tentu nak pegang sahih. Kita pegang berdasarkan kesempatan kita mengkaji. Tapi benda tu bukan ukuran. Kalau mana ada pendapat yang macam tu, tak ada pendapat salah yang berlainan, kita berlapang dada. Seperti solat tak dengar dada. Saya tidak pernah, setelah saya memegang pendapat tidak ada dalam sunnah atau salafus, tidak pernah saya menyuruh orang melarang dan memarahi dan sebagainya. Itu kita punya persepsi setelah kita kaji, dan kita memberitahu kepada orang yang bersedia mendengar. Tapi kalau orang tak bersedia mendengar, dia tak mau dengar. Itu saja. Dan internet kita tulis sekejap pun dah ada orang melenting lah, bawa itu, bawa ini. Saya kata alhamdulillah kita dah baca, kita bagi pendapat berdasarkan kita relate antara fatwa dan hadis dan huraian. Dan kita akan timbul persoalan, kenapa tidak ada seorang pun yang fatwa begitu, kecuali San'ani, Syaukani, Azim Abadi dan Syekh Albani. Wallahu a'lam. Ustaz, hadis yang dipakai oleh imam besar, Ya. dalam bab kunut Imam Syafi'i mengatakan ada kunut, katakan hadis. Tapi ulama mengatakan ada kunut itu mengatakan hadis berpadan. Ya. Adakah ini bermakna Imam Syafi'i tidak nampak kata-kata itu, ataupun dia pertahankan hadis itu, ataupun dia tidak nampak bahawa dia mengatakan ada kunut? Wallahu a'lam. Saya tak dapat jawab, tapi berdasarkan pendapat itu Ibn Qayyim ada sebut dalam Zadul Ma'ad bahawa dia memegang hadis itu dhaif, tapi dia tidak berkeras, dan dia kata terpulang, nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Dalam bab solat Zadul Ma'ad saya rasa saya tak ingat jilid 1 jilid 2, tapi dia sebut jelas, dan dia amat berlapang dada. Dan saya sebenarnya tak sempat mengkaji sampai ke tahap tu. Tapi Imam Ibn Qayyim ada sebut, dia kata dia memang dhaifkan hadis tu, dhaifkan. Ada riwayat Baihaqi dalam sanad tu ada 2 orang rawi yang dhaif, Ar-Razi, 2 orang adik anak beranak. Tapi yalah, kita kata wallahu a'lam. Kalau Imam Syafi'i berpegang dengan hadis tu, mesti ada sebab. Dan kalau dia salah pun, imam salaf yang lain pun dah membetulkan dia. Tak boleh lah. Bukan kata dia semua salah pun tak. Imam Syafi'i. Dan lepas tu jumhur mazhab pun, jumhur kata tak ada kunut yang berterusan pada subuh, kecuali kunut nazilah yang sahih dan kunut witir. Allahu a'lam. Adakah kelonggaran ini membenarkan melafazkan niat yang disebutkan? Melafazkan niat memang tak ada sabit dari Imam Syafi'i. Orang kita tahu lah kan, orang kata ada dalam mazhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tak pernah buat. Jelas tidak ada dalam mana-mana buku dia, dan juga dinafikan oleh imam mazhab lain, termasuk Ibn Rajab Al-Hambali dalam buku dia Jami' Ulum wal Hikam. Dia kata dia mazhab Hambali, dia syarah hadis pasal tu
Dalam Jami' Ulum dia kata tak ada, dan apa yang disebutkan itu bukan pendapat Muhammad bin Idris Syafi'i, dan juga Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim juga sebut Imam Qayyim bermazhab yang bukan Syafi'i, dia pun pertahankan Syafi'i, dia tak mungkin Imam Syafi'i akan cakap macam tu, dan dia tegaskan. So dalam bab tu saya kata kelonggaran tu kalau ada, adalah. Kalau macam ni tak ada. Jadi makna kita mengukur kelonggaran tu pada salafus soleh. Dan salafus soleh jelas hanya orang yang kata Imam Syafi'i buat, tapi sebenarnya mazhab Syafi'i, ada ulama Syafi'iyah yang buat. Pandangan saya tidak sampai tahap kata bid'ah, tapi ia bukan sunnah. Dan kenapa kita nak buat? Sebab kita kata usolli pun dalam bahasa Arab. Lebih baik kita kata saya semayang untuk, dia kata nak bantu was-was hilang kan. Lebih baik dia kata saja aku semayang, dia sebut bahasa Melayu lagi bagus, sebab lagi bantu kan. Dia sebut usolli pun dia tak faham juga, dia terpaksa terjemah lah hati. So lebih baik, ini pendapat sahabat saya daripada UAE lah. Dia kata dia tak tahu lah bahasa bid'ah, tapi dia kata kenapa cakap Arab? Lebih baik cakap Melayu dia. Saja aku semayang supaya lebih membantu. Kalau cakap usolli pun Arab juga. Itu pandangan masing-masing lah. Tapi yang penting segalanya kita kembalikan kepada sumber. Kalau kata ada, kita berlapang dada. Kalau tak ada, kita handle. Itu maksud saya. So kelonggaran ni, saya harap tuan-tuan dan puan-puan tak salah anggap bahawa kelonggaran ni berlaku pada semua tempat dalam sifat solat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin sampai ke tahap itu. Allahu a'lam. Assalam. Dalam Sahih Bukhari ada hadis yang kata Nabi ni pernah iktimad, maksud dia membantu dirinya bangun dengan tangan atas tanah. Tapi cara dia genggam tangan tak ada dalam hadis sahih. Ada dalam hadis yang dhaif. Jadi cara tu dia kata terpulang. Tapi soal Nabi pernah membantu diri dia dengan letak tangan tu dalam hadis Sahih Bukhari. Maksudnya ada disebut secara tidak jelas macam mana. So hadis tu datang menjelaskan. So hadis tu dipetikaikan antaranya oleh Dr. Bakar Abu Zaid, ahli Malay Fatwa Saudi, yang tulis buku khas untuk jawab Syekh Albani. Tapi dia orang kawan baik lah. Dia tulis buku, dia kata pendapat aku ia dhaif dan ini hujah dia. Syekh Albani kata pendapat aku ia sahih. Wallahu a'lam. Cara tu yang berbeza. Ramai orang begitu kan. Itu ada dalam hadis yang hadis ajin, hadis buat benda tu macam kita tu. Tapi tidak ada khilaf bahawa Nabi pernah menggunakan tangan untuk bangun secara umum. Doa etika. Doa etika. Oh, ini jadi khusus solat kan. Saya tahu jawab. Okey. Kalau dalam masa ni apa disebut Al-Bani, dan dia senaraikan 12 lafaz. Ya. Doa etika yang dikira sebagai sahih kan. Ya. Yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terpulang pada kita nak pilih mana satu doa kita. Soalan saya ialah maknanya doa yang diajar pada kita orang Malaysia tak satu bersama dengan yang 12. Wajah tu wajah tu ada. Tak sebahagian. Ya, betul. Sambung-sambung. Ya, sambung. Ada lain-lain disambung kan. Allahu Akbar kabira tu ada. Sambung. Ya. Tapi tak maknanya tak sama, tak satu pun sama dia. Maksudnya di sini ialah maknanya bila doa Rasulullah SAW baca habis daripada hati itu, doa yang seperti yang kita baca tu. Baca sampai habis. Bukan ambil setengah saja. Dia dalam apa tu? Dalam doa iftitah. Begitu juga dalam lafaz dalam sujud dan rukuk. Lafaz tu dibaca berasingan. Maksudnya memang setiap hadis tu berasingan. Jadi bermakna ada ulama yang kata kita tak digalakkan sekalikan semua. Atau cantumkan. Kita baca sesi kejap yang tu, kejap yang ni, kejap kita baca kan. Jadi bila ada perbuatan begitu,
ia termasuk wallahu alam bukan daripada bab yang membatalkan solat lah. Tapi dia masuk dalam bab tidak meletakkan pada tempatnya. So kita kena beri penerangan lah benda tu. So penerangan dia antara dia adalah dalam buku tu lah. Tapi kalau dicantumkan juga bagi yang terlalu tertutup, kita cakap dia asalkan you baca wajah tu wajah okey. Maknanya ada, tak baca tak apa kan. Tapi kadang-kadang kita pelbagaikan lah kan? Jadi seruan kita ke arah mengajak dia ke situ kalau boleh. Tapi masih lagi bukan benda rukun kan? So kita mengajak dia lah. Kita mengajak dia seperti mana mungkin dia baca dalam sujud sahwi lafaz yang Ibn Hajar kata tak ada asal, iaitu subhanallah la ilaha illallah. So memang tak ada dalam mana-mana hadis sahih, memang tak ada asal usul. So benda tu pun kita kena bagi penerangan juga. Tapi dalam keadaan kita tahu benda tu bukan rukun, so kita tidak berkeras tu. Tapi kalau benda tu nampak sangat rukunnya salah, Fatihahnya tak betul, kita terpaksa tegur lah. Atau mana-mana rukun yang ditinggalkan. So saya rasa perlu penerangan, perlu. Tapi dalam keadaan yang terbaik lah, insyaAllah. Mungkin soalan terakhir kebetulan kan apa ni solat hajat ni. Pasal dalam banyak bacaan yang saya baca, solat hajat ni tidak senarai. Tidak senarai. Ada orang senarai lah. Tidak masuk dalam solat yang dilakukan di Rasulullah. Solat hajat ni ada hadis yang sangat dhaif dalam Tirmizi, yang Tirmizi sendiri dhaifkan, iaitu solat hajat dengan kafiat dan doa khas. Okey. Dan dalil yang lain juga dhaif. Cuma ada hadis yang dalam sunan, iaitu hadis pasal orang tu buta datang doa tu, itu yang digunakan dalil umum, iaitu kita solat dan kita minta doa. So yang berlaku sekarang, yang bagi saya yang paling penting ialah solat hajat berjemaah tu tak pernah berlaku zaman Nabi. Itu yang kita kena beritahu. Walaupun mereka menempuhi kesusahan, peperangan, tapi tak pernah lagi dibuat solat hajat berjemaah untuk minta something. Itulah. Tapi kalau orang buat juga, saya tak berani nak kata benda ni bid'ah, tak berani. Sebab solat sunat, masih lagi ada ulama yang kata boleh buat jemaah solat sunat. Kemudian solat hajat dengan nama dia solat hajat, memang tak ada dinamakan begitu. Tapi masih lagi ulama kata kalau kita solat untuk memohon doa, memang ada. Jadi sekarang benda-benda ni kena cerita secara detail. Kita masih lagi membuka ruang. Tapi kita tak ada lah kata ada nama khas solat hajat kan. Tapi kalau kita solat untuk meminta sesuatu, memang Nabi suruh minta doa dalam solat pun. Yes. Tapi kalau solat khusus namanya solat hajat, kita tak berani cakap. Apatah lagi dengan kafir. Ramai orang yang guna itulah hadis Tirmizi tu khas untuk. Dan ada ulama guna hadis yang tadi tu, yang orang kata hadis tawassul tu kan, hadis Uthman bin Hunayf ataupun Hanif, itu ada orang guna. So masih lagi ada yang guna hadis tu secara umum. Wallahu alam. Itulah. Ajaran pembawa